Berjumpa lagi kita dalam siri yang ke-24. Alhamdulillah. Semalam kita ada berbincang dalam siri yang ke-23 berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan SOP dan juga ulasan-ulasan ringkasan, dan kita review urusan-urusan taklimat, penerangan dan juga pengurusan jemaah dan juga pengurusan dokumen jemaah. So pada kali ini kita akan memberi ulasan dan juga perbincangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan pengurusan jemaah di airport dan lain-lain, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam 3 Syawal, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa selamatlah, stay safe, be safe, and stay at home, insyaAllah. Okey, kembali itu dalam perbincangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan pengurusan di lapangan terbang sebelum bertolak di Kuala Lumpur. Okey, sebenarnya kita dah bincang topik modul ni dalam modul yang ketiga, simulasi, dan kali ini kita berada di modul 4. Kita lebih kepada SOP dan kita lebih kepada ulasan ataupun perbincangan ringkas untuk kita highlight kembali permasalahan-permasalahan dan juga kepentingan-kepentingan secara ringkas lah sebelum kita pergi topik yang seterusnya, insyaAllah. Okay, pengurusan di lapangan terbang, salah satu skop dan juga bidang tugas yang penting, yang kritikal, yang perlu mutawif ataupun petugas haramain dalam mengiringi jemaah ke Baitullah, yang sangat kritikal lah, yang sangat penting juga di samping mengurus ibadah atau membimbing jemaah umrah, iaitu melibatkan tugas-tugasan check-in, melibatkan tugasan untuk memberi taklimat di airport, memberi penerangan berkenaan dengan persediaan persiapan untuk permusafiran dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa note yang perlu ditekankan, yang perlu di-highlightkan, yang perlu diberi perhatian oleh petugas dan juga mutawif adalah, yang pertama adalah tiba awal di lapangan terbang. Kalau kita lihat kenapa poin ini diutamakan, sebab kalau tiba lewat di lapangan terbang ataupun tiba pada masa yang ditetapkan, biasanya jemaah ni kalau di lapangan terbang dia lebih awal daripada masa yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat penerbangan pada sekian-sekian waktu telah ditetapkan dan tarikh berkumpul ataupun tarikh berada di tarikh dan juga masa untuk berada di airport biasanya 4 jam, 5 jam before departure. Jadi jemaah sudah ada lebih awal daripada tarikh ataupun masa yang telah ditetapkan. Jadi apabila kita sebagai petugas sampai lewat ataupun sampai pada masa yang telah ditetapkan, pastinya jemaah akan rasa risaulah, kerisauan jemaah ni, sebab yalah, bila di airport ni macam-macam persoalan, macam-macam pertanyaan ataupun macam-macam kemahuan, kehendak jemaah untuk ditunaikan tak dapat. Sebab apa? Petugas ataupun mutawif kita belum sampai. Jadi banyak perkara lah yang perlu diberi perhatian. Sebab apa? Pasport ada pada mutawif. Sebab apa? Sebab everything, semua tindakan bermula daripada mutawif dan juga kita, petugas haramain. Jadi kalau kita tak sampai, maknanya jemaah hanya tunggu dah tak boleh buat apa-apa sebab pasport ada di tangan mutawif. Jadi kadang-kadang mutawif yang datang lewat ni kadang-kadang dia memberi masalah juga kepada jemaah, yang mana jemaah kadang-kadang juga
sampai lewat, yang mana apabila kedua-duanya datang lewat, mutawif dari segi kehadiran dia tak dapat pantau, dia tak dapat yang paling kita risau adalah kalau jemaah tersebut kemungkinan terlupa ataupun tersilap tengok tarikh ataupun masa penerbangan ataupun kehadiran terlalu lewat yang mana boleh menyebabkan miss flight dan sebagainya. Ini antara yang perlu diberi perhatian. Okey, itu ringkasan yang pertama. Sampai itu kita lihat kalau sekiranya ada kawan-kawan kita yang ingin bersembang bersama hari ini dalam topik atau siri-siri penerangan kita di airport secara ringkasan, iaitu menyentuh SOP-SOP yang perlu dipatuhi oleh kita lah sebagai petugas, sebagai mutawif. Waalaikumsalam Tuan Haji Rizal kita. Selamat pagi. Salam 3 Syawal. InsyaAllah hari ini kita bincang ataupun kita ringkaskan topik-topik yang kita telah bincang sebelum ni dalam modul yang keempat, yang mana kita dah hampir di penghujung dalam siri penerangan kita. InsyaAllah hari ini kita ringkaskan ataupun mungkin kita nak melihat kepentingan-kepentingan ataupun masalah-masalah untuk perbincangan kita sebelum kita mengakhiri latihan kita dalam beberapa siri lagi insyaAllah. Yang kedua, poin yang kedua adalah kumpul jemaah dan tempatkan jemaah untuk menunggu dengan selesa. Ini antara soalan yang kedua lah, yang mana apabila jemaah berada di airport, dia akan bertanya kepada petugas ataupun mutawif, yang mana kalau sampai lewat tempat berkumpul, tempat jemaah, tempat nak menunggu ataupun tempat nak ditempatkan dengan jemaah yang dengan lebih selesa ni tidak dapat dipastikan. Sebab itulah kalau kita sampai awal, kita banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh confirm status airline, kita boleh confirm tempat nak menunggu, tempat nak kumpul jemaah, tempat nak beri taklimat dan sebagainya. Jadi dia ada related dengan datang awal tu. Jadi apabila kita datang awal, kita boleh menempatkan tempat yang sesuai untuk kita kumpulkan jemaah. Kalau di KLIA di level 5 ataupun di kawasan mana yang sesuai, biasanya kita kumpul di kawasan ataupun area yang berdekatan dengan kaunter untuk kita check in, yang mana pergerakan luggage, pergerakan jemaah tu mudahlah untuk urusan check in, taklimat dan sebagainya. Yang mana pada masa yang sama akan ada juga family-family yang berada di kawasan tempat di mana kita kumpulkan jemaah dan sebagainya. Okey, kita lihat seterusnya. Poin seterusnya adalah menguruskan urusan mendapatkan boarding pass. Okey, ini antara poin yang ketiga yang perlu kita uruskan apabila kita menjadi mutawif. Kerja-kerja apabila kita berada di airport, iaitu kita kena menguruskan untuk mendapatkan boarding pass. Untuk mendapatkan boarding pass ni kita dah bincang panjang lebar di modul simulasi, iaitu kita perlu menekankan banyak perkara lah, iaitu dari segi kita perlu highlight di mana jemaah kita yang perlukan wheelchair, yang mana jemaah kita yang OKU yang perlukan perhatian khas, yang pregnant, yang bawa baby, dan kita perlu highlightkan untuk seat by family, yang mana kita cuba susun mengikut family-family terdekat dan sebagainya. Yang mana untuk mendapatkan boarding pass ni adalah tugas rutin mutawif untuk menguruskan jemaah di airport. Jadi ada kalanya mutawif ni dia buat pre-check-in, yang mana kadang-kadang dia datang lebih awal daripada itu untuk dapatkan boarding pass ataupun sehari sebelum dan sebagainya, yang mana ini adalah proaktif ataupun sikap proaktif mutawif dalam menguruskan boarding pass ni. Kalau datang lewat pastinya akan jadi masalah. Kalau datang lewat pastinya akan jadi urusan-urusan seperti kita nak mendapatkan pilihan untuk seat dalam flight dan sebagainya menjadi lebih susah lah, sebab bila dah penuh kita tak ada pilihan. Pilihan-pilihan untuk nak susun by family, pilihan-pilihan untuk nak susun mengikut keutamaan priority jemaah-jemaah kita yang OKU, yang pakai wheelchair, yang bawa baby dan sebagainya. So untuk mendapatkan boarding pass ni memerlukan persediaan ataupun tindakan ataupun perhatian daripada mutawif dan juga petugas, yang mana dalam kita nak memastikan keselesaan jemaah kita dalam penerbangan,
dalam everything lah, termasuk perkara-perkara yang kadang-kadang kita boleh lihat, perkara-perkara yang mungkin kita lepas pandang. Kadang-kadang bila kita tak buat semakan persediaan awal ni, kadang-kadang mungkin tak ada tiket, tak ada seat, tak ada pasport tak ada dan sebagainya. Semua perkara-perkara ni kalau kita tak buat persediaan, yang mana last minute kita buat, mungkin ada masalah-masalah yang akan timbul. Jadi melibatkan airline ni, kalau dah last minute biasanya susahlah kita nak selesaikan, yang mana kemungkinan miss flight dan juga lain-lain masalah mungkin akan timbul. Sebab itulah kita kena buat persediaan dengan teliti, dengan rapi, sebab kita melibatkan penerbangan ni, penerbangan melibatkan masa, melibatkan tarikh, melibatkan macam-macam SOP dan juga peraturan-peraturan yang kita perlu patuhi. Jadi ini antara poin-poin yang kita perlu highlight, iaitu mendapatkan boarding pass dengan cara dan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang kita telah bincang sebelum ni. InsyaAllah ni poin-poin kita nak highlight poin hari ni. Kemudian memberi taklimat dan panduan lapangan terbang kepada jemaah. So taklimat adalah poin yang penting. Taklimat adalah poin yang penting yang perlu kita beri penekanan juga, iaitu melibatkan taklimat urusan kita, urusan permusafiran kita. Yang pertama mungkin masa taklimat kita adakan sesi ta'aruf leader. Kedua, kita memberi taklimat tentang niat destinasi kita untuk mengerjakan umrah ataupun untuk ziarah Rasulullah dan sebagainya. Yang seterusnya kita memberi taklimat tentang urusan solat, sama ada solat dari segi solat-solat yang terlibat dalam penerbangan, semasa penerbangan, sama ada solat jamak, takhir, takdim dan sebagainya, ataupun solat berkenaan dengan solat secara duduk, solat secara tamam, solat secara wuduk, cara untuk mengambil wuduk dengan botol spray dan sebagainya yang berkaitan dengan solat. Jadi taklimat dalam taklimat berkenaan dengan solat semasa taklimat di airport ni antara perkara-perkara yang penting. Di samping tu banyak lagi lah taklimat-taklimat yang berkaitan dengan penerbangan, berkaitan dengan ibadah dan lain-lain lagi, yang mana taklimat ni kita memberi poin yang keempat, perkara ataupun agenda yang perlu di-highlight oleh mutawif sebelum kita bergerak, sebelum kita bermusafir, yang mana ia melibatkan SOP lah, SOP yang perlu kita ikut, yang perlu kita buat. Kalau kita tak buat, maknanya satu kekurangan lah, satu kegagalan mutawif dalam mengiring ataupun dalam menguruskan ahli jemaah. Banyak lagi taklimat, kita tak highlight sangat. Kita hari ni just highlight, tapi detail-detailnya kita telah bincang dalam modul yang simulasi, iaitu modul yang ketiga. Dan akhir taklimat biasanya kita akan tutup dengan doa pemusafiran dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang kita adakan selingan dengan mengambil gambar grup foto dan sebagainya. Banyak kita bincang dalam modul yang ketiga. Boleh follow dan lihat kembali modul 3, bagaimana kita melaksanakan taklimat di airport. Hari ini kita nak highlight kepentingan untuk skop dan juga bidang tugas antara yang keempat taklimat. Yang seterusnya adalah mengagihkan boarding pass. Biasanya untuk agihan boarding pass ni kita beri selepas taklimat. Kenapa? Sebab kalau kita agihkan awal boarding pass dan pasport jemaah ni, mengagihkan boarding pass dan pasport jemaah kalau kita bagi awal, biasanya jemaah tidak dapat ataupun tidak akan ikuti taklimat yang kita berikan. Sebab apa? Sebab ada di kalangan jemaah kita ni yang dah biasa dengan penerbangan, yang dah biasa dengan travelling, yang dah pernah pergi umrah dan sebagainya. Pastinya bila dah dapat dia punya boarding pass, dah dapat dia punya pasport, biasanya dia akan bergerak sendirilah. Dia tak perlu bantuan mutawif dan sebagainya. Tapi menjadi masalahnya apabila kita nak memberi taklimat, dalam kita nak menyelaraskan maklumat, dalam kita nak menyeragamkan keseluruhan ahli grup jemaah kita, mereka-mereka ni tak ada, jadi susah. Jadi macam mana kita nak buat? Biasanya kita bagi selepas kita beri taklimat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita datang lewat, dia memberi kerisauan, kebimbangan kepada ahli jemaah-jemaah yang ada tiba awal di airport dan sebagainya, sebab mereka tidak boleh buat apa-apa sebab pasport ada di tangan mutawif.
boarding pass ada di tangan mutawif dan sebagainya. Jadi tunggu sajalah sampai mutawif sampai. Jadi antara agenda, antara perkara yang penting adalah kita memberi agihan pasport dan juga boarding pass. Biasanya agihan pasport dan boarding pass ni kita mengikat ataupun kita grupkan by family yang mana kita agihkan. Dia menjadi lebih mudah lah, lebih praktikal kita agihkan by family. So selalunya dalam satu grup ada 45 orang dan selalunya dalam satu grup average lah, puratanya dalam 10 ataupun 9 ataupun 12 ataupun 15, tidak lebih daripada 20 lah biasanya dalam family kita ikat. Kadang-kadang ada satu family 3 orang, ada family 4 orang, ada kadang-kadang satu family 12 orang. Jadi dia akan menjadi lebih mudah lah kita bagi by family. Kita tak perlu panggil nama one by one. Jadi tidak praktikal, kita just bagi kepada leader-leader ataupun ketua keluarga masing-masing dalam membuat semakan, dalam memberi agih boarding pasport kepada ahli keluarga masing-masing. Jadi seterusnya kita melihat poin yang seterusnya adalah menguruskan urusan check-in lagi jemaah dan memastikan semua lagi jemaah selesai dimasukkan. Ini pun antara agenda ataupun tugasan yang rutin lah apabila kita menjadi mutawif, iaitu urusan di airport. Al-Faqih Idris Saad, waalaikumsalam. Tuan Haji Rizal kita pagi ni insyaAllah. Kalau kita lihat seterusnya adalah iaitu kita menguruskan urusan luggage. Urusan luggage ni kita biasanya lah kita akan minta bantuan daripada kalangan ahli jemaah kita dalam 2-3 orang lah untuk kita uruskan luggage jemaah kita ni yang banyak ni, yang banyak. Biasanya kita 45 orang, 40 orang jemaah. Biasanya luggage average satu family dia akan bawa 1 ataupun 2 untuk check in luggage yang besar yang hand carry kita tidak termasuk. Jadi biasanya kalau 45 orang, anggaran lah kadang-kadang ada jemaah dia bawa 2 beg. Jadi anggaran dalam 40 ataupun 60 item ataupun pieces beg besar yang kita perlu check in. Kalau anggarannya 10 kilogram, kalau anggarannya 20 kilogram, sebanyak 40-60 biji beg yang kita nak angkat seorang agak parah juga, sebab kita pun banyak kerja lain yang kita nak urus dalam masa yang sama. Kita nak tengokkan jemaah dalam masa yang sama, kita nak check in bag dalam masa yang sama, kita nak urus boarding pass dalam masa yang sama, kita nak make sure jemaah semua sampai dalam masa yang sama, kita nak jawab telefon jemaah yang bertanya dan sebagainya, kita nak melayan jemaah yang ada di hadapan dan sebagainya. Jadi agak sibuk pada masa kita nak uruskan di kaunter check-in, dan kita boleh bayangkan bagaimana tekanan dan juga stres mutawif kita, petugas kita pada masa itu. Pastinya kita sebagai mutawif biasanya kita akan lantiklah 3-4 orang untuk membantu urusan check-in ni. Yang mana kita sebelum kita drop luggage ni, biasanya kita akan semak banyaklah perkara-perkara yang seperti yang kita telah bincangkan dalam modul yang kedua dan ketiga, iaitu melibatkan tagging, iaitu melibatkan item, melibatkan spesifikasi dan sebagainya yang telah kita bincang sebelum ni. Hari ni kita nak highlight saja kepentingan dan juga perkara-perkara yang kita perlu tengok kembali supaya ia menjadi satu perhatian ataupun tindakan mutawif apabila kita bertugas nanti, insyaAllah. Kita lihat komen kalau ada jemaah kita yang baru masuk ataupun mutawif kita, penonton kita, mungkin ada perbincangan bersama, insyaAllah. Kemudian poin yang seterusnya adalah kita tengok menguruskan memandu jemaah ke balai pelepasan pemeriksaan pasport. Ini pun perkara yang di-highlightkan juga. Sebab apa? Kadang-kadang mutawif ini bila selesai urusan check-in, bila selesai urusan taklimat, kadang-kadang mutawif kita ataupun petugas kita ni dia terus dilepaskan macam tu saja. Kita kena lihat, kita kena fikir yang mana ada di kalangan jemaah-jemaah kita yang pertama kali berada di KLIA, yang pertama kali
naik kapal terbang pun ada yang pertama kali nak pergi umrah, yang pertama kali nak pergi ke Mekah, Madinah dan sebagainya, yang mana mereka ni tidak biasa, yang pertama kali nak keluar negara dan sebagainya, mereka ni tidak biasa dengan urusan penerbangan, lagi-lagi melibatkan penerbangan international yang melibatkan urusan job passport dan sebagainya. Jadi mutawif amat-amatlah diharapkan supaya dapat memandu jemaah ke balai pelepasan. Start daripada gate tu, start daripada kita keluar gate international gate, domestic gate, international gate dia ada dua. Jadi kadang-kadang jemaah tak dapat jumpa, tak dapat bezakan domestic gate dengan international gate. Jadi kita kena guide, kena pandu jemaah pergi ke international gate melalui immigration, selesaikan urusan job passport dan sebagainya, melalui pemeriksaan pihak berkuasa, clearing dan sebagainya, sampailah ke balai pelepasan, boarding. Itulah yang kita harapkan. Petugas kita sentiasa untuk take care lah jemaah kita, dan sebab itulah kalau boleh kita nak pastikan kita bergerak dalam keadaan jemaah, yang mana kadang-kadang macam-macam kemungkinan yang mungkin boleh berlaku, terutamanya dekat urusan di immigration, yang mana kadang-kadang ada di kalangan ahli jemaah kita yang kadang-kadang tak lepas di urusan immigration, mungkin kadang-kadang ada pasport disenarai hitamkan dan sebagainya lah. Sekiranya pasport disenarai hitam, jemaah perlu luggage jemaah yang telah di-check in perlu dikeluarkan dan sebagainya. Adalah proses-proses SOP-SOP yang kita telah bincang dalam modul yang ketiga. Hari ini kita nak highlight saja. So ini ada sebagai proses ataupun gambaran yang kita boleh lihatlah proses-proses yang SOP yang antara mutawif yang perlu kita fokus supaya tidak diabaikan perkara-perkara yang penting ni, iaitu hal-hal berkenaan dengan pengurusan di airport, pengurusan jemaah di airport. Okey, di airport KLIA. InsyaAllah seterusnya adalah kita pastikan boarding di pintu yang ditetapkan. Ini pun sebenarnya satu isu. Kadang-kadang ada mutawif kita ataupun kadang-kadang ada jemaah kita yang tersalah ataupun silap pintu gate dan sebagainya, yang mana boarding ataupun pintu gate ni kadang-kadang dia berubah. Kalau tengok dekat boarding pass nombor sekian-sekian, tapi pada selepas tu dia umumkan bahawa gate penerbangan telah diubah ke sekian-sekian. Jemaah berpandukan kepada boarding pass, tetapi dia tak terlepas pandang ataupun tak dengar mungkin pengumuman dalam di airport tu. Jadi dia dia follow daripada yang boarding pass tu. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa alert lah. Kita kena sentiasa beri perhatian dengan, kadang kita kena melihat skrin, kita kena dengar arahan, kita kena dengar pengumuman, announcement daripada airport dan sebagainya, supaya perubahan-perubahan ni kita sentiasa ambil maklum. Jadi sebab tu point yang seterusnya kita highlightkan kepada petugas kita, kepada mutawif kita, supaya pastikan pintu boarding pastikan boarding di pintu yang ditetapkan yang betul lah. So ini antara beberapa point yang kita highlight kan, yang mana sebelum ni kita telah bincang, dan hari ni kita highlight lagi sekali supaya penekanan dan juga checklist ni kita tidak ketinggalan, kita tidak abaikan, supaya step by step ni, supaya apabila kita bertugas kita dah ada checklist, kita just follow step by step, dan kalau semuanya okey, insya-Allah tak ada masalah. Inilah antara checklist yang kita senaraikan, antara perkara-perkara yang kadang-kadang petugas kita, mutawif kita terlepas pandang, iaitu pengurusan jemaah di airport KLIA. InsyaAllah. Arjun Khairo, Muhammad Faizal, Haji Fisul, Safa Marwah, selamat pagi. Kita masih bincang, sembang-sembang dalam urusan pengurusan jemaah. Kita buat ulangan kepada bakal petugas kita, yang mana sebelum ni kita adakan melalui Google Meet. Hari ni kita buat FB Live, yang mana kita rekodkan, yang mana kita bukukan, yang mana kita YouTube kan, supaya perkara ni direkodkan, yang mana akan datang sekiranya ada
petugas-petugas kita yang akan bertugas ada rujukan sebagai tambahan untuk mereka memberi khidmat bakti kepada jemaah. Saya telah rekodkan dalam YouTube, saya rekod dalam FB Live dengan step by step lah supaya selepas ni mereka ada guideline yang lebih mudah, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan bantuan daripada mutaif-mutaif kanan kita, seperti Haji Faizal kata, kita janganlah sombong, jangan malu bertanya dengan mutaif-mutaif kita, dapat lagi memberi keyakinan dalam kita memberi khidmat bakti kepada jemaah kita, insyaAllah pada masa akan datang. Kita azam walaupun sekarang ni kita melihat status penerbangan ataupun status umrah kita, status haji kita hingga hari ini belum ada kepastian lagi. Kita masih menunggu arahan ataupun pengumuman kerajaan Saudi dan sebagainya tentang isu COVID ni, bila nak selesai dan sebagainya. Sama-samalah kita doakan, mudah-mudahan, tapi kita azamlah. InsyaAllah Haji Ustaz Faizal kita, waalaikumsalam, salam Aidilfitri, salam 3 Syawal. So kita lihat gambar-gambar yang saya kongsi ni. Ini adalah gambar-gambar pemandangan di airport yang mana pemandangan biasa apabila kita bertugas, apabila kita mengiringi jemaah. Ini adalah pemandangan biasa. Okey. Dan kadang-kadang kita terlibat dengan grup yang besar, grup yang kecil, grup yang mana terlibat dalam 3-4 grup, yang mana terlibat dalam 3-4 orang mutawif. Kita boleh bersama dalam kita menguruskan jemaah kita di airport. Kita boleh berbincang, kita boleh memberi agihan tugasan dan sebagainya. Yang mana banyak perkara-perkara yang kita boleh kita sama-samalah berganding bahu menguruskan jemaah di airport. Sekiranya kita ramai, ada baik, ada lemah, ada kekuatan, ada kekurangan. Ada juga kadang-kadang sesama grup, sesama mutawif pun kadang-kadang dari segi kerjasama pun tak dapat, yang mana kadang-kadang boleh bekerjasama. So tengoklah bagaimana masing-masing punya kaedah pendekatan ataupun pelaksanaan ahli dalam mengurus ahli jemaah masing-masing. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Cemcar. Macam mana sebut, saya lupa, tak tahu nak sebut cemcar. Okay, kita seterusnya kita bincang ataupun kita highlight kembali iaitu pengurusan lapangan terbang ketika tiba di Jeddah dan Madinah. Kita hari ini kita lebih kepada kita nak highlight saja tugasan-tugasan yang mana telah kita detailkan sebelum ni, iaitu apabila kita tiba di Mekah dan juga Madinah, yang mana kita tiba di airport lah, kita tiba ataupun kita bincang di airport. Haji, briefing sikit mengenai taklimat di airport sedikit. Haji Faizal, kita telah bincang panjang lebar berkenaan dengan taklimat di airport sebelum ni. Hari ni kita just nak highlight saja ni Haji Faizal. Cuma kalau Haji Faizal minta untuk brief mengenai taklimat di airport ni, sedikitlah saya bagi poin yang mana sebelum ni kita dah bincang panjang lebar dalam modul yang ketiga dan yang kedua, iaitu taklimat di airport. Biasalah kita memberi taklimat berkenaan dengan ta'aruf, berkenaan dengan solat, berkenaan dengan tujuan dan niat kita nak pergi, destinasi kita nak pergi ke Madinah. Kalau kita nak pergi Madinah, kita beri taklimat berkenaan dengan adab ziarah Rasulullah. Kalau kita nak pergi Mekah, kita terlibat dengan umrah yang mana kita perlu sentuh berkenaan dengan pantang larang ihram, niat ihram, dan juga sedikitlah pelaksanaan umrah dan sebagainya secara ringkas di airport masa kita nak bagi taklimat. Dan juga banyak lagi lah taklimat berkenaan dengan solat, taklimat berkenaan dengan SOP ataupun peraturan dan sebagainya lah secara ringkas yang mana kita telah bincang panjang lebar dalam siri yang sebelum ini. Itu taklimat di airport lah. Taklimat di airport sangat penting, dan akhir taklimat tu kita akan tutup dengan bacaan doa bersama jemaah dan diaminkan juga bersama ahli waris keluarga yang menghantar jemaah semasa di airport. Jadi cantiklah permusafiran tu. Jadi detail taklimat ni kita dah bincang dalam modul yang ketiga dan kedua, Haji Faizal. Hari ni kita just nak highlight sajalah dalam perbincangan kita dalam modul yang keempat ni, SOP ni, insyaAllah. Haji Faizal, mungkin Haji Faizal dah biasa dengan taklimat sebab pernah jadi petugas kita, mutawif kita.
sekian lama dulu. Cuma yalah, bila kita nak bertugas kembali ni kita nak kena ulang kaji balik. Dah lama tak ni kan. Normah Misman, Waalaikumsalam. Noriana, apa khabar? Selamat pagi. Salam 3 Syawal. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ketupat dan lemang masih ada lagi kot. Okey, seterusnya kita dalam ketibaan kita di Airport Jeddah dan juga Madinah, perkara yang kita highlight di sini, kita tak bincang detail, cuma kita nak highlight, kita nak memberi keutamaan, penekanan kepada petugas kita, iaitu bila kita tibanya kita di Airport Jeddah dan juga Madinah, perkara yang pertama kita kena kumpulkan jemaah di bangunan terminal lapangan terbang. Kumpul. So kumpul ni kadang-kadang mutawif, satu kelemahan yang kita lihat, kadang-kadang mutawif dia keluar awal ataupun dia keluar lewat. Kalau keluar awal pun masalah juga, kadang-kadang keluar awal, leader ada di hadapan, jemaah yang di belakang terpinga-pinga nak pergi ke mana. Sebab apa? Sebab kadang-kadang di terminal Jeddah ataupun Madinah, bila jemaah ni keluar daripada flight nak ke terminal, biasanya dia naik bas. Bus by bus daripada keluar kapal terbang tu, bus akan drop sekian-sekian. Kalau mutawif keluar dahulu, jemaah terpinga-pinga lah, tak nak naik bas ke macam mana, tapi benda ni pihak airline akan uruskan, tak ada masalah. Cuma kalau mutawif keluar lewat, dia boleh arahkan, boleh tunjuk jalan, okey masuk, jadi jemaah tak berapa risau lah. Tapi perkara ni sebenarnya tak perlu dibimbang sangat, sebab ni pihak airline yang uruskan. Cuma kita sebagai leader, sebagai mutawif, kita just nak mengurangkan kerisauan jemaah ni, kita bantulah. Kita bantu tunjuk jalan. Sama ada mungkin kita di pertengahan ataupun kita yang dilewat, tapi selalu kita guide lah. Kita guide dan kita akan tunggu jemaah kita di terminal untuk kita kumpulkan, barulah kita terus ke urusan cop pasport, yang mana kita kalau boleh kita elakkan pergerakan ni secara individu. Biarlah kita bergerak secara jemaah, yang mana kita nak make sure semua dah turun daripada kapal terbang, semua dah berada dalam terminal. Bila dah complete, bila dah check semua, biasanya lah dekat terminal ni selalunya masalah-masalah lain. Bila turun daripada kapal terbang, jemaah kita ni akan cari toilet. Bila cari toilet, dekat sinilah kadang-kadang kita tertinggal ahli jemaah kita. Sebab tu sebelum kita nak bergerak, kita nak make sure semua cukup. Semua dah keluar daripada toilet, semua dah itu dan ini sebagainya lah. Sebab tu kita nak kena kumpul ahli jemaah kita di bangunan terminal lapangan terbang setibanya kita di airport, sama ada di Madinah ataupun di Jeddah. Ini poin yang pertama. Okay. Poin yang pertama yang perlu kita buat sebagai leader, sebagai mutawif, bila kita tiba, kita kumpulkan ahli jemaah kita yang baru turun daripada flight ni, penat nak terbuang air dan sebagainya, semua ada. Jadi diorang akan buat perkara-perkara yang kritikal dahulu sebelum kita bergerak ke tempat seterusnya. Okey. Waalaikumsalam. Salam 3 Syawal. Alhamdulillah, insya-Allah. Wana Abdul Qadir Abdul Wahab, Normah Misman, Noriana Wahid, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hari ini kita sambung lagi antara perkara-perkara yang kita nak ulang ataupun kita memberi ringkasan sedikit berkenaan dengan proses simulasi kita. Seterusnya kita lihat poin yang seterusnya adalah mengetui jemaah bagi urusan immigration di lapangan terbang. Step yang sama. So bila kita dah kumpul, dan kita akan mengetui urusan immigration di lapangan terbang, terminal di Madinah ataupun Jeddah. Sebab apa? Sebab banyaklah cabaran-cabaran kita yang kita akan hadapi di terminal Madinah dan Jeddah yang mana kita telah bincang sebelum ni. Iaitu cabaran yang utama biasanya lewatlah ataupun lambat, yang mana biasalah di airport Jeddah dan Madinah ni kapalnya banyak, antara airport yang paling busy dan sebagainya, ditambah lagi dengan sistem cop pasport yang kawalan keselamatannya tinggi, perlu thumbprint 10 jari, ambil gambar dan sebagainya, yang mana perkara-perkara ni yang kadang-kadang menyebabkan urusan untuk cop tu jadi lambat, tak sama macam KLIA dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni bila lambat, jemaah kita letih dan sebagainya, kita sebagai leaders, kita sebagai mutawif, kita kena beri perhatian lah. Kita kena melihat semua ahli jemaah kita sentiasa dalam kawalan, sentiasa dalam pemantauan kita, supaya everything okay lah. Jangan sampai ada yang ada masalah dekat immigration, sangkut dan sebagainya. Jadi kita
kita kena beri perhatian dan kita kena selesaikan ahli jemaah kita bila tiba di airport, yang mana kita nak selesaikan urusan yang boleh dikatakan penting. Kalau tak cop pasport tak boleh masuk Saudi. Kita ada kes dahulu di mana ada jemaah kita terlepas pandang, tak ada visa, yang mana terpaksa jemaah kita U-turn balik, yang mana terpaksa travel agent mencari penerbangan baru untuk hantar balik jemaah balik Malaysia. Sebab apa? Tak ada visa. Ini cerita panjang lah, cerita-cerita dulu. Okey, seterusnya antara yang ketiga adalah memastikan jemaah sentiasa bersama dalam mahram. Ini pun perkara yang melibatkan safety lah, yang mana kita selalu pesan supaya ahli jemaah kita ni sentiasa bergerak secara berkumpulan ataupun berjemaah ataupun by family. Kita tak galakkan jemaah tu bergerak secara individu, yang mana kadang-kadang dia ada related dari segi safety, dari segi mahram dan sebagainya. Kadang-kadang perkara-perkara ni melibatkan keselamatan ni kita kena ambil maklum. Jadi kita kena tekankan ahli jemaah kita supaya bila sampai setibanya di sana, elakkanlah bergerak secara individu. Perlulah kita bergerak secara berjemaah untuk keselamatan. Haji selalu sangkut sebab apa ya kat airport? Selalu sangkut sebab apa ya dekat airport? Tip mengawal jemaah yang degil dan memandai. Okey, alamak. Haji Faizal bertanya, bagi tip mengawal jemaah yang degil dan memandai-mandai. Kalau Haji Faizal ada tip, kongsi-kongsikan sama. Kita sama-sama berbincang. Apa Haji Faizal kata, bagi tip untuk jemaah yang suka pandai-pandai dan juga yang degil. Itulah, kalau Haji Faizal ada, boleh kongsikan juga tip. Tapi kalau kita bincang sebelum-sebelum ni, sebab itulah kadang-kadang kita ni ada tempat kita perlu bertegas, ada tempat kita boleh, orang kata apa, boleh tak bertegas. Jadi yang tempat yang perlu bertegas ni antaranya di airport lah. Yang mana jemaah degil-degil ni, yang mana mandai ni, memang kita akan bagi penegasan. Sebab apa? Dekat sini agak kritikal. Ada yang pandai-pandai degil-degil, kerana perlu kita tegas, kita tegas lah. Itulah kaedahnya. Yang kalau selalunya lah, kalau Haji Faizal macam mana saya tak pasti. Macam mana Haji Faizal uruskan jemaah yang memandai-mandai, yang degil dan sebagainya. Dan selalunya pendekatan yang lain, Mutawif ni selalunya memberi nasihat lah, supaya tidak memandai-mandai ataupun degil dan sebagainya, yang mana kita selalu beri contoh implikasi-implikasi sekiranya berlaku itu dan ini, sekiranya jemaah ni degil dan juga memandai-mandai dan sebagainya, kita ingat-ingatkan lah. Cuma kalau dia tak dengar juga, dia degil juga, kita kalau perlu kita marah lah. Tengok marah bertempat lah kan. Macam tu lah. Haji Faizal macam mana? Boleh bagi pandangan? Cha bagi selalu sangkut di airport. Selalu sangkut sebab apa ya dekat airport? Okay, Ajah kita tanya sebab apa selalu sangkut dekat airport? Biasalah dekat airport Jeddah, Madinah ni sangkut. Macam saya cakap tadi, iaitu sistem kawalan keselamatan dia tinggi. Dan juga sistem dah yang kawalan dah tinggi, tapi sistem kerja diorang pun kadang-kadang menjadi slow juga, yang kadang-kadang ialah kita ambil maklum lah sebab dia orang handle ramai, dan yang seterusnya adalah jemaah ramai dan sebagainya. Jutaan umat ini biasalah bila jadi lambat. Ingat kalau kita pun kalau Malaysia pun urus jemaah dalam jutaan umat macam ni pun mungkin akan jadi lambat juga. Biasalah, kena banyak sabarlah. Okey, Haji Faizal kata apa ni, mohon kerjasama dari awal dan tak bagi masalah kepada jemaah yang lain. Betul Haji Faizal. Sebab apa, yang degil-degil ni kadang-kadang dia bagi masalah kepada jemaah-jemaah kita yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hajah Rabi'ah Saleh kita, selamat pagi. Salam Syawal, hari ni tak pergi beraya mana-mana ke? Okey, kita lihat pula sambungan memastikan jemaah sentiasa bersama dalam mahram. Okey, kita dah bincang mengetuai jemaah, mengenal pasti dan menurun bagasi jemaah. Okey, di step yang seterusnya yang kita simulasikan, kita selepas kita selesai urusan immigration, kita bergerak untuk dapatkan luggage dan sebagainya. So ini adalah proses yang biasalah. Kita telah bincang panjang lebar berkenaan dengan perkara-perkara di luar jangkaan, perkara-perkara yang
melibatkan perhatian jemaah yang kadang-kadang jemaah terkena dengan orang-orang yang ambil kesempatan semasa nak ambil beg dan sebagainya. Kita telah bincang hari ini, kita cuma nak highlight saja. Selepas kita dapat ambil beg jemaah dan kita akan meneruskan untuk dapatkan bas. Jadi kita tengok step yang seterusnya, wajib melakukan pengumuman bagi mendapatkan maklumat sama ada terdapat kehilangan bagasi ataupun tidak. So ni masih dekat beg lagi. Sebab apa, dekat ketibaan kita apabila kita sampai di airport Madinah ataupun Jeddah, biasanya kebiasaan beg hilang, beg rosak, beg pecah ni biasa. Sebab itulah kita sebelum kita nak bergerak ke bas, kita nak pastikan supaya semua ahli jemaah kita dapat beg. Kalau dapat pun beg semua okey dan sebagainya. Dan sekiranya ada kehilangan beg dan sebagainya, kita perlu melaporkan beg di kaunter lost and found dan sebagainya, supaya perkara-perkara ni clear sebelum kita keluar daripada airport, bergerak ke hotel dan sebagainya. Kalau kita dah bergerak, dah sampai hotel, kita baru nak buat tindakan, akan jadi payah lah, akan jadi rumit, akan jadi sulit. So sebab tu poin ini adalah poin yang penting yang perlu di checklist oleh petugas kita, dan kita kena make sure semua jemaah kita dapat beg dengan keadaan baik, komplit dan sempurna lah sebelum kita bergerak seterusnya ke luar airport untuk dapatkan bas. Dan kita lihat poin yang seterusnya adalah mendapatkan bas bagi pengangkutan ke Makkah ataupun Madinah. Maksudnya kita nak ke hotel di Makkah ataupun Madinah lah. Ini antara proses-proses yang saya ringkaskan, antara tugasan rutin yang perlu mutawif ataupun petugas tu perhalusi, detailkan lagi dalam kita menguruskan ahli jemaah kita step by step, yang mana kalau kita ikut ni insya-Allah tak ada masalah. Dan kadang-kadang kalau kita bersama dengan mutawif kanan, setiap step ni kita ada tip-tip atau panduan-panduan yang perlu kita gunakan, best practice yang supaya memudahkan ahli jemaah kita bergerak daripada satu ke satu. Yang mana kita tak belajar dalam buku, kita belajar daripada pengalaman mutawif kita yang lama-lama, yang telah praktis berkali-kali. Praktis yang terbaik itulah, amalan yang terbaik itulah kita ambil untuk kita pakai, terutama ialah bagi kita yang masih baru, yang belum ada pengalaman. Kita belajarlah dengan mutawif kita yang berpengalaman, insya-Allah. Haji Faizal kata apa ni? Waalaikumsalam Tuan Haji Ibrahim Ayub, tentang petugas minta duit kepada jemaah untuk bagi beg. Ini pun kita telah bincang panjang sebenarnya, Haji Faizal. Jadi hari ni kita just highlight petugas Muhammad Faizal, petugas airport Ibrahim Ayub kata apa ni, wheelchair kadang lambat sampai, kena pergi lost and found, kena tunggu dan sebagainya. Betul. Kadang-kadang kita di samping kita tunggu beg dah keluar semua, beg wheelchair belum keluar dan sebagainya. Ini pun satu cabaran juga bagi kita sebagai mutawif untuk nak pastikan wheelchair jemaah kita keluar sampai dan sebagainya. Kadang-kadang lambat. Jadi ada jemaah kita yang check in dengan wheelchair dan sebagainya. Kita nak kena pastikan semua dah komplit, barulah kita bergerak ke bas. InsyaAllah kalau semua dah komplit, wheelchair dah dapat, beg dah dapat, tak hilang dan sebagainya, selesailah kita dekat step tu, dan barulah kita pergi ke bas untuk kita bergerak ke Mekah ataupun Madinah. InsyaAllah itulah antara proses kita nak highlight je hari ni, kita tak detail lah kan, sebab kita dah bincang detail dalam modul yang ketiga. So kita hari ni lebih kepada proses dan juga SOP yang kita perlu checklist lah, kita perlu tick tindakan-tindakan kita. Seterusnya kita lihat adalah pengurusan penerbangan ketika tiba di Kuala Lumpur. Tadi kita start daripada penerbangan, departure, and then kita tiba, and then kita arrival balik di Kuala Lumpur. Iaitu yang pertama adalah mengetuai jemaah mengenal pasti dan menurun bagasi serta air zam-zam. So dia ada tambahan point lagi. Masa tiba ni kita ada satu tambahan kerja, iaitu melibatkan zam-zam. Masa kita tiba daripada kita arrival di Malaysia, KLIA ni ada satu job tambahan, iaitu kita kena menguruskan air zam-zam. Kita tengok komen dulu. Syarul Yazid Yahya, kadang-kadang pihak keselamatan airport tidak benarkan jemaah berkumpul dan suruh keluar dari terminal dengan segera. Jadi jemaah yang dah dapat beg kena keluar dulu
dan berpisah, sementara mutawif kena uruskan jemaah yang sangkut dalam sangkut beg ataupun wheelchair. Setuju Tuan Haji Syarul kita, memang saya setuju. Sebab kalau jemaah yang dah ada dekat tempat beg tu berlonggok ramai-ramai, biasanya pihak airport dia akan arah keluar segera boleh, sebab dia tak nak berlonggok semua situ. Nanti ada airline ataupun ahli jemaah yang lain tiba, nanti dia berlonggok, dia jadi crowd, dia padat, dia jam situ. Jadi pihak airport biasanya dia tak nak jam. Dia mana yang dah complete dia minta keluar. Jadi kita sebagai leader, kita nak tunggu semua ada cukup dulu, baru kita nak keluar ramai-ramai. Ini antara satu cabaran lah. Jadi biasanya mutawif ni kadang-kadang dia melantik 2-3 ahli lah supaya guide yang mana bila dah keluar tunggu di satu tempat, satu point, supaya jangan berpecah lah. Nanti bila dah selesai nanti kita jumpa dekat luar dan sebagainya. Itu tengoklah bagaimana mutawif tu handle. Dan kadang-kadang ada mutawif ni dalam 2-3 grup, yang mana satu grup mungkin di hadapan, satu grup di belakang, dan macam-macam lah kaedah-kaedah yang dibincang, yang mana dari segi pemantauan ni dapat dipantau dan sentiasa dalam kawalan. Sebab tu kadang-kadang kita pesan pada jemaah supaya jangan bergerak secara individu, biar kita bergerak secara by family. Walaupun kita diarahkan untuk berpecah, tapi kita tidak secara individu, kita by family dan kita duduk dalam satu kelompok-kelompok supaya mudah untuk dikesan oleh petugas kita, oleh mutawif kita sekiranya berpecah. Terima kasih Tuan Haji Syarul Yazid Yahya. Okey, betul Tuan, buku sebagai rujukan, pengalaman tu yang membantu. Harap ada peluang untuk praktikal di airport nanti, insyaAllah Cik Syar. Okey, terusnya tadi kita bincang penerbangan dan kita bincang ketibaan di airport Madinah Mekah, dan sekarang kita bincang tentang ketibaan flight kita di KLIA, iaitu kita ada satu job tambahan, iaitu menguruskan air zam-zam. Kemudian kita wajib melakukan pengumuman bagi mendapatkan maklumat sama ada terdapat kelengan beg bagasi atau tidak. Step yang sama setiap kali kita tiba di airport, step yang sama kita perlu buat checklist tindakan supaya kita kena pastikan semua ahli luggage jemaah kita semua complete, tak rosak dan sebagainya. Sekiranya semua okey, so step ni kita boleh seterusnya lah, step seterusnya. Kalau ni antara perkara-perkara yang wajib kita buat kalau kita uruskan jemaah setibanya kita daripada mana-mana lah tibanya kita di airport. Jadi kita kena check semua luggage jemaah kita complete lah. Dan poin yang ketiga adalah memastikan jemaah mendapatkan air zam-zam. Okey, ni poin tambahan, iaitu melibatkan ketibaan kita semasa kita pulang daripada Madinah ataupun kita pulang daripada Jeddah. Mana kita pulang, kita sampai KLIA, job ataupun kerja tambahan yang pertama yang kita maksudkan ni adalah memastikan air zam-zam, setiap jemaah dapat. Selalunya lah mutawif kita ni kita mengamalkan kita kumpul dahulu. Kita tak benarkan jemaah-jemaah kita ambil sendiri air zam-zam yang keluar dari conveyor tu. Selalunya mutawif kita praktiskan, kita kumpul dahulu, kita kira dahulu, dah cukup baru kita beragihan. Cari itu antara best practice yang kita amalkan lah. Kita tidak galakkan supaya jemaah ambil sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang jemaah terambil lebih. Kadang-kadang jemaah terambil orang lain punya. Kadang-kadang jemaah terambil 2 kali. Samalah ambil lebih kan. Jadi yang mana boleh menyebabkan zam-zam yang kita bawa balik tu, yang terhad tu short, tak cukup dan sebagainya. Bila tak cukup akan jadi isu lah, akan jadi masalah. Yang mana kadang-kadang kita juga ditugaskan untuk bawa balik lebihan zam-zam untuk syarikat, duatung dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita boleh elakkanlah dengan kaedah-kaedah yang kita bincang tadi. Kita kumpul dahulu dan sebagainya. So job yang tambahan yang perlu dibuat adalah semasa ketibaan adalah menguruskan zam-zam, di samping kita menguruskan beg jemaah yang banyak ni, yang banyak tiba daripada airport KLIA. Semasa balik ni biasanya kita urus beg yang lagi banyak. Biasanya bila lagi banyak ni ke barangkalian untuk beg kita lost, hilang dan sebagainya adalah tinggi. Lagi banyak beg, lagi banyaklah kebarangkalian beg kita nak hilang. Jadi makin mencabarlah tugas kita sebagai leader dalam nak menguruskan logistik ni, termasuk air zam-zam. Tapi so far tak adalah masalah sangat. Jadi kita bekerja dalam tim, kita tak bekerja dalam individu. Walaupun kita sebagai mutawif menguruskan jemaah dalam satu grup, tapi sebenarnya kita dalam satu penerbangan tu biasanya dalam 3-4 grup.
syarikat yang sama dan sebagainya, biasanya kita bergerak ataupun kita bekerja dalam satu tim, dalam satu syarikat, dalam 2-3 orang mutawif dalam 2-3 grup dan sebagainya. So tak adalah orang kata apa terlalu memenatkan sangat. Cuma bila dah ramai-ramai kita bekerja ni, jadi dia menjadi lebih mudah lah. Cuma kita kena ada sistem lah dalam kita nak menguruskan perkara yang kita bincang tadi. Walaupun beg bertambah, walaupun air zam-zam nak kena jaga dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat sekiranya ada jemaah yang tidak menerima zam-zam, pastikan semua mutawif mengumpul nama, jumlah, lokasi, cawangan dan berhampiran dengan jemaah. Okay, tadi kita bincang pasal beg. Kalau sekiranya beg hilang, kita kena lapor kat kaunter lost and found dan sebagainya. Tapi sekiranya air zam-zam tak dapat, tak cukup dengan apa sebab sekalipun, contohnya hilang, contohnya pecah, contohnya orang lain terambil, short dan sebagainya, air zam-zam ni kita perlu laporkan kepada syarikat. Mutawif perlu laporkan kepada syarikat lah, memberi nama dan sebagainya, yang mana perkara-perkara ni syarikat akan ambil tindakan supaya ahli jemaah tersebut dapat menuntut kembali zam-zam yang tidak dapat. Contohnya kalau ada jemaah daripada daripada Kuala Lumpur, jadi nanti dia akan rujuk pejabat cawangan yang terdekat untuk mengambil zam-zam yang tak dapat tu. Jadi pejabat akan beri arahan pada jemaah-jemaah tu supaya menuntut zam-zam mengikut pejabat terdekat. Yang mana walaupun jemaah tak dapat, syarikat wajib kena gantikan sebab ini adalah perjanjian bersama pelanggan, bersama jemaah. Setiap jemaah mesti dapat, apa alasan sekalipun, pecah ke hilang ke, syarikat tetap kena ganti. Kena gantilah, kena bagi kembali, kena jemaah berhak untuk menuntut zam-zam yang tak dapat tu. Jadi macam itulah proses yang kita telah bincang panjang lebar sebelum ni. Kita just highlight hari ni insyaAllah. Kalau ada apa-apa tambahan lagi, kita boleh komen, kita boleh beri ulasan ataupun pembetulan insyaAllah. Kita lihat Normah Misman, Hajah Nur Syidah kita baru masuk. Selamat pagi. Salam Syawal, belum start kerja kan? Belum start kerja lagi. Waalaikumsalam Cik Lizan Saad. So step seterusnya adalah pengurusan umrah dan juga ziarah. Ini antara proses yang kita nak highlight juga sekali secara sepintas lalu. Kita tak nak detail sangat yang mana kita telah bincang sebelum ni. Iaitu wajib mengetuai dan bersama-sama jemaah sebanyak 3 kali. Okay, ini antara perkara poin yang perlu kita highlight apabila kita menguruskan umrah dan juga ziarah. 3 kali ya, 3 kali ni maksudnya kalau kita daripada Madinah, Miqat Bir Ali. Kalau kita daripada Malaysia, kita terus masuk ke Mekah, Qanun Manazil, yang mana kita berniat dalam kapal terbang. Ini umrah yang pertama lah. Umrah yang pertama, Miqat Bir Ali ataupun niat dalam kapal terbang. Untuk umrah yang pertama. Umrah yang kedua iaitu Miqat Ja'ranah. Umrah yang ketiga adalah Miqat Hudaibiyah. Tiga kali umrah ni, umrah yang disediakan transport oleh syarikat, yang ada dalam tentatif, yang ada dalam perjanjian syarikat dengan jemaah. Maknanya jemaah kita perlu tunaikan kepada jemaah 3 umrah ni. Miqat Bir Ali tadi, miqat ataupun miqat dalam flight, Qarnul Manazil tadi, ataupun Ja'ranah dan Hudaibiyah. 3 ni kita mesti iring, kita mesti bimbing jemaah supaya jemaah dapat menguruskan ibadah umrah lah. Sama ada umrah wajib, umrah sunat, terpulang lah. Tapi 3 ni kita perlu bimbing. Di samping tu kita ada juga miqat tambahan iaitu miqat Taif, miqat Tanaim. Ini terpulang. Ini kalau kita nak buat tambahan-tambahan kepada ahli jemaah kita, ini dah cukup bagus lah, cukup baik lah. Tapi 3 umrah ni kita wajib untuk mengiringi, wajib untuk membimbing jemaah. Sama ada kita nak membimbing secara berkumpulan ataupun kita mengiringi ni dari satu poin ke satu poin, daripada tawaf sampai sa'i dan sebagainya, dan kita kumpul nak beri taklimat dan sebagainya, terpulang pada bagaimana mutawif tu nak lead jemaah semasa melakukan ibadah umrah. Kadang-kadang dia pecahkan grup jemaah sihat, grup jemaah tak berapa sihat, grup jemaah pakai wheelchair, grup jemaah pakai skuter dan sebagainya. Itu kreativiti ataupun kaedah-kaedah masing-masing lah bagaimana mutawif tu nak melaksanakan ibadah umrah, ibadah yang mana melibatkan perbuatan ya. Jadi banyaklah kaedah-kaedah yang ataupun best practice yang perlu diambil kira oleh kita lah sebagai petugas untuk nak memastikan jemaah kita sentiasa dalam
dalam perhatian, dalam pemantauan, dalam kawalan kita, terutama yang melibatkan ibadah umrah, supaya kita tak terlepas pandang perkara-perkara wajib, rukun dan sebagainya yang mana kesannya yang melibatkan dam. Apabila jemaah kita terlibat dengan dam, pastinya dia akan berbalik kepada mutawif, bagaimana pemantauan, bagaimana bimbingan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita perlu beri perhatian kepada jemaah-jemaah kita, terutamanya jemaah yang pertama kali. Okey. Seterusnya kita lihat poin kedua adalah membantu bersama-sama sekiranya jemaah mahukan melakukan umrah tambahan di Taif. Ini samalah kita dah bincang tadi. Tambahan umrah di Taif ataupun tambahan umrah di Mikat Tanaim ataupun Masjid Aisyah. So ini antara umrah sunat lah, yang mana permintaan jemaah, tapi kita sebagai mutawif ni kita boleh membantu dia orang, sama ada permintaan ni melalui individu, by family ataupun group. So ni antara program-program yang tambahan selalunya mutawif tu buat di masa lapang lah, masa-masa hari-hari yang lapang, hari-hari yang tak terlibat dengan hari program-program rasmi syarikat. Biasanya kalau umrah Mikat Tanaim ni kita buat setiap hari je, pagi, petang ataupun hari-hari ataupun masa-masa yang tak terlibat dengan program. Hari ni masih bercuti Nur Rashidah kita, masih bercuti raya ke berapa, raya ketiga insyaAllah. Seterusnya, poin yang seterusnya kita lihat adalah mengingatkan jemaah waktu dan tempat berkumpul untuk ziarah luaran. Okey, ini antara poin yang penting juga, iaitu apabila kita terlibat dengan umrah, pastinya ada ziarah-ziarah luaran, program-program ziarah rasmi syarikat, yang mana kalau sekiranya kita gagal untuk kita nak kendalikan jemaah kita untuk program ziarah ni, maknanya kita gagal lah, kita fail lah dalam nak memastikan tentatif program tu dapat dipenuhi, dijalankan dengan baik. Jadi antaranya adalah untuk nak memastikan program ziarah berjalan lancar, yang mana melibatkan transport, yang mana melibatkan jemaah berkumpul, macam-macam lah proses pergerakan ni yang memerlukan kita banyak kali lah dalam kita nak menguruskan pergerakan jemaah ni, banyak kali kita perlu ingatkan dan sebagainya, waktu berkumpul dan sebagainya, terutama melibatkan hotel di Safwai, hotel-hotel yang berdekatan dengan haram. Sebab apa? Hotel-hotel yang berdekatan dengan haram ni bas tidak boleh parking terlalu lama. Sebab kalau terlalu lama nanti dia akan ada masalah lah, mungkin kadang-kadang mungkin kena saman, dan banyak benda lah kalau terlalu lama, sebab bas yang lain pun nak masuk juga. Kalau lama sini, yang kat belakang tak boleh masuk. Jadi bas menunggu giliran untuk drop jemaah, ambil jemaah dan sebagainya. Jadi kita sebagai leader, kita kena make sure jemaah kita complete, bas sampai masuk jalan, bas sampai masuk jalan. Kalau bas sampai jemaah tak ada lagi, tak cukup lagi, kemungkinan bas tu kena jalan, kemungkinan yang tak sampai kita tinggal. Bila kita tinggal jemaah, akan menjadi masalah yang jemaah-jemaah yang tinggal tu akan menuntutlah program ziarah yang telah dijanjikan oleh syarikat dan sebagainya. Kenapa? Sebab kecuaian ataupun kegagalan mutawif dalam mengendalikan jemaah, untuk mengingatkan jemaah waktu bas dan sebagainya. So jemaah pula kita kena faham, kadang-kadang ada jemaah kita ni yang tepat masa, yang suka lengah-lengahkan dan sebagainya. Ini dia kalau kita melihat sebenarnya bukan salah mutawif, tapi ialah ini melibatkan sikap dan sebagainya. Jadi itulah customer always right. Jadi kita kena sebagai leader, kita kena pendekatan ataupun approach kita terhadap jemaah-jemaah kita ni kena tengoklah, kita kena kenal pasti, kena bijaklah dalam kita nak uruskan jemaah kita. Walaupun kadang-kadang jemaah kita yang jenis kaki lewat ni, yang kaki lewat ni kadang-kadang kita main masa. Contohnya kalau pukul 7 esok ada ziarah, kita katalah pukul 6.30 yang lewat, kita boleh kenal pasti. Ini antara orang kata kreativiti dalam menguruskan jemaah. Kalau yang jenis tepat masa ni, kita cakap pukul 7 sampai, jadi kita boleh kenal pasti. Itu antara kreativiti mutawif lah dalam menguruskan jemaah. Yang penting kita tidak tinggal jemaah semasa program ziarah. Sebab kalau kita tinggal, ini antara program rasmi syarikat yang mana jemaah akan tuntut kepada syarikat kerana kegagalan kita dalam apa sebab sekalipun. Jadi kecuali lah kalau jemaah tu tak nak ikut.
Barulah kita boleh tinggalkan jemaah tersebut. Okey, kita lihat pula seterusnya kita lihat memberi taklimat ataupun ringkasan sejarah ketika ziarah luaran dan juga dalaman. Okey. Menyebut kepada sirah ataupun ziarah lawatan ni, ini adalah perkara yang penting, iaitu yang melibatkan skop yang kedua, iaitu hukum hakam dan juga sirah. Jadi sebagai mutawif ni kita kena banyak buat persediaan tentang sirah-sirah tempat lawatan dan sebagainya. Jadi sebab itulah apabila kita jadi mutawif, kita kena make sure, kita kena prepare everything lah. Kita kena prepare dari segi input-input untuk yang kita nak sampaikan, terutamanya melibatkan tempat-tempat lawatan, sirah dan sebagainya. Oleh kerana itulah pentingnya sirah ni kepada jemaah, yang mana kadang-kadang jemaah kita walaupun dia pergi 10 kali umrah, walaupun dia pergi berkali-kali umrah, sirah ni orang kata apa, penyampaian sirah oleh mutawif-mutawif kita walaupun ceritanya sama, tapi penyampaiannya berbeza, yang mana kadang-kadang mutawif-mutawif yang berjaya menyampaikan sampai ke hati, sampai ke hati, itulah yang antara yang terbaik kepada jemaah kita. Kita tak boring, kita tak akan boring dengar sirah-sirah Nabi ni walaupun 10 kali kita pergi umrah dan sebagainya. Cuma yang membezakan orang yang menyampai tu. Sebab itulah kadang-kadang kita sebagai petugas, sebagai mutawif, kita cubalah menjadi penyampai yang sampai yang terbaik. Tapi kadang-kadang bagi yang mutawif-mutawif yang baru ni ataupun yang lama sekalipun, ataupun saya sekalipun, kadang-kadang saya suka untuk menjemput student, menjemput mutawif-mutawif kita yang berada di Mekah, Madinah, yang mana yang lebih menghayati sirah, yang lebih faham tentang kedudukan dan juga lokasi sirah, supaya mereka ni mewakili kita sebagai leader, sebagai mutawif untuk menyampaikan sirah. So terpulang kita ada banyak option. Yang penting jemaah kita dihidangkan dengan penerangan sirah-sirah kepada mereka. Sebab apa? Sebab ini penting. Sebab tu poin ini di-highlightkan, memberi taklimat dan ringkasan sejarah sirah dan sebagainya lah. Terutama tempat-tempat manasik haji dan sebagainya. Sebab apa? Ada di kalangan jemaah-jemaah kita yang tak dapat pergi haji, dia dapat pergi umrah, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya akan datang, dia nak pergi haji, dia dah ada gambaran ataupun dia pernah berada di lokasi di Mina, di Muzdalifah, di Arafah sebelum mengerjakan ibadah haji. Dia dah pernah melakukan ibadah umrah dan pernah berada di lokasi tempat-tempat manasik haji dan sebagainya. Itu yang kita nak tekankan sangat kepada mutawif-mutawif kita ataupun petugas kita, supaya memberi penerangan yang sejelas-jelasnya tempat-tempat sirah tadi. InsyaAllah. Kita lihat ni contoh gambar-gambar penerangan-penerangan di Madinah, taklimat sebelum ziarah dalaman dan sebagainya. Okey, kita lihat ni gambar. Okey. Dan seterusnya hari ni kita nak highlight tentang pengurusan bas, iaitu kita tak nak detailkan sangat, kita lebih kepada highlight step by step, iaitu pengurusan bas, menghubungi bas. Okey. Ni bas di mana ni? Kita lihat okey, ni bas berkenaan dengan bas di Mekah dan Madinah, pengurusan bas. Apabila kita jadi group leader, mutawif, petugas haramain di Mekah, Madinah, kita tak dapat elak daripada mengurus ataupun melibatkan bas lah. Sebab kita banyak menggunakan bas buat masa ni lah. Mungkin nanti akan datang kita guna train dan sebagainya, tapi sekarang kita banyak gunakan bas. Bas untuk pergi airport, bas untuk pergi hotel, bas untuk pergi ziarah, bas untuk balik ke Mekah, bas untuk balik ke Madinah dan macam-macam lagi. So banyak kita gunakan bas yang telah disediakan oleh muasasah, yang mana bas ni kadang-kadang conditionnya okey, kadang tak okey. Okey tak okey ni macam mana? Okeynya tak okey, kadang-kadang tak ada mic. Ini pun masalah juga. Bila bas tak ada mic ni, kalau ada pun mic rosak, ini pun masalah. Sebab kita nak bagi taklimat, kita nak baca doa dan sebagainya dalam bas, kita banyak nak bercakap dalam bas. Mic, bas yang tak ada mic ni pun ada masalah juga. Kalau ada mic pun rosak kadang-kadang. Kalau tak rosak pun bunyinya macam tidak memuaskan. Bas yang airconnya tak sejuk pun ada. Bas tak ada aircon lagi serius lah. Tapi sekarang ni kita ada semua bas-bas baru.
apa lagi masalah-masalah lain melibatkan bas ni. Selalunya masalah yang paling utama adalah driver lah. Driver kita dah bincang panjang lebar. Driver kadang-kadang iaitu dia orang nak melibatkan bagasi, tip dan sebagainya. Itu kita dah bincang. Kemudian masalah lain, bas kita kadang-kadang ada jenis-jenis bas ni dia punya kompartmen dia kecil dan sebagainya, melibatkan beg tempat ni terpaksa beg kita nak kena bawa ke atas dan sebagainya, itu kita dah bincang. Jadi antara cabaran-cabaran lah dan kita menguruskan bas. Yang paling penting kita kena ingat 3 perkara yang kita naik bas yang pernah kita bincang sebelum ni. Bila kita terlibat dengan bas, kita kena tampal label, kita kena kira ahli jemaah kita dan kita kena beri masa untuk naik bas, masa untuk turun bas, masa untuk hentian, berhenti dan sebagainya. Semua 3 perkara ni kita kena buat. Saya ulang, label, kira, masa. 3 perkara ni kita kena buat. Kalau kita tak buat salah satu, kita akan hadapi masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Jadi ingat 3 perkara ni kalau kita terlibat dengan bas. Kemudian bila kita ada terlibat dengan bas ziarah dan sebagainya, kita kena rajin berhubung dengan ahli ataupun petugas kita di Mekah dan Madinah. Bas ziarah ni biasanya esok ada ziarah, malam ni dia akan bagi kita nombor bas ataupun dan sebagainya. Biasanya setiap kali ziarah dalam satu hotel ada 3 biji, 4 biji bas akan bergerak setiap hari. Yang mana kita akan terlibat, kita akan tentukan mana bas A, mana bas B, mana bas C, yang mana grup A, B, C dan sebagainya lah. Jadi ini semua kita kena ambil maklum dengan petugas kita yang berada di Mekah ataupun Madinah. Termasuklah bas semasa kita nak pulang nanti, sama ada kita nak pulang ke airport Jeddah ataupun ke airport Madinah, ataupun kita nak ke Madinah ataupun kita nak ke Mekah. Ini urusan transport ni kita kena banyak berkomunikasi dengan wakil kita di Mekah ataupun di Madinah. Okey, menyediakan penanda mengikut kumpulan sekiranya terdapat lebih dari satu bas. Ini label bas lah, memastikan jumlah jemaah mencukupi sebelum bergerak. Ini melibatkan kiraan ataupun masa. So ni transport ni very important sebab kita terlibat dengan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Sebab tu kita highlight kepada petugas kita sebab kita banyak menggunakan banyak pergerakan melibatkan bas. Jadi kita kena take note lah tip-tip yang kita telah share, yang kita telah kongsikan supaya petugas kita dapat menguruskan jemaah dengan baik dan sebagainya. Keselamatan pun kena ambil kira juga dan sebagainya lah. Kita dah bincang panjang lebar perkara ni sebelum ni. So ni kita boleh lihat pemandangan ataupun gambar-gambar mutakhir kita dalam apa bersama menguruskan jemaah dan sebagainya. Ini contoh bekerjasama membantu jemaah hilang. Ini contoh kerjasama mutakhir program ke Raudah Mutawifah kita, kerjasama ziarah jemaah sakit dan sebagainya. Ini antara tugasan rutin lah mutakhir kita di samping menguruskan jemaah dan sebagainya. Jemaah kita yang sakit dan sebagainya, ini perkara biasa. Kerjasama mutakhir membantu jemaah yang meninggal dunia pun ada juga. Jemaah-jemaah kita membantu jemaah yang meninggal dunia. Ini perkara biasa di Mekah Madinah, yang mana jemaah-jemaah kita yang kembali menghadap ilahi di tanah haram dengan pilihan Allah lah, yang mana kita akan bantu sebaik mungkinlah jemaah-jemaah kita yang dipilih oleh Allah di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Okey, ini contoh gambaran. Okey, seterusnya kita nak bincang tentang komitmen tambahan. Komitmen tambahan ni apa dia? Yang tak ada dalam program kita, yang tak ada dalam skop ataupun bidang tugas kita sebagai petugas haramain dan sebagainya. Yang pertama adalah komitmen berkenaan dengan penerbangan transit. So kadang-kadang kita lihat ada setengah-setengah airline kita, ada airline kita gunakan airline yang transit, yang mana akan datang kita telah merancang satu penerbangan transit iaitu flight Air Lanka. Air Lanka transit di Colombo kalau tak silap saya. Lama dah tak naik Air Lanka ni. Kalau saya salah tolong betulkan. Senyap je kalau ada komen, kalau ada perbincangan boleh kita bincang sama-sama sahabat-sahabat kita yang menonton. Okey, kalau pernah naik pesawat Colombo boleh betulkan, boleh note di bawah untuk kita sama-sama bincang. So penerbangan transit ni antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh petugas kita
iaitu apabila melibatkan transit pastinya melibatkan masa kita transit. Bila melibatkan masa, kadang-kadang kalau masa tu lama mungkin diberi hotel, kalau terlalu lama diberi tour city, kalau tak lama sangat diberi voucher makan. Dan dari segi pemantauan, dari segi pergerakan, dari segi transfer jemaah dan sebagainya pun kena ambil perhatian, yang mana jemaah mungkin terpaksa buat clearing sekali lagi, tak ada cop pasport dan sebagainya. Kalau keluar ke hotel kena cop pasport dan sebagainya. Ini pun perkara-perkara yang perlu di skop tambahan apabila kita terlibat dengan flight transit, yang mana sebelum kita tiba di destinasi yang kita nak pergi tu. Ini antara tugasan tambahan. Tapi biasanya untuk flight transit ni kita akan beri tugasan ni kepada mutawif-mutawif kita yang kanan, yang senior, yang berpengalaman. Kita jarang beri tugasan ni kepada mutawif-mutawif kita yang baru, sebab apabila melibatkan flight transit ni ada satu cabaran lagi lah. Satu cabaran lagi. Kita pernah melalui flight yang transit, yang mana transit 2 kali, luggage keluar. Dulu kita ambil flight Jet Airways, kita transit 2 kali sebelum kita sampai destinasi. Mumbai, Chennai, tak silap saya, transit dari Mumbai dan Chennai, dan beg tu keluar dan kena check in balik. Sebab apa? Yalah, bila melibatkan flight transit ni, flight murah, package murah. Jadi transit, yalah jemaah terpaksa spend masa yang lama tempat transit, kena bergerak ke sini ke sana, jadi ambil masa dan letih lah. Ada keburukan, ada kelemahan, ada kekuatan, kebaikan dia murah lah. Dan juga itulah kalau beg keluar dan sebagainya, ini semua cabaran-cabaran lah yang perlu kita lihat. Kalau flight transit selalunya, kalau luggage tu keluar akan ada hadapi masalah-masalah lain lah, masa kita nak check in dan sebagainya. Tapi kalau melibatkan transit juga, kadang-kadang kalau luggage tu tak keluar, kadang-kadang air zam-zam tu tak masuk, dia sangkut dekat tempat transit dan sebagainya, kemungkinan juga boleh berlaku. Macam-macam lah. Ini antara cabaran-cabaran yang perlu diberi perhatian yang lebih lah bagi flight-flight yang transit, yang mana leader-leader yang kita tugaskan ni selalunya dia lebih berpengalaman lah daripada maksudnya mutawif kanan lah gitu. Abi Muyas, waalaikumsalam. Ada dengar kalau transit Air Lanka kena tukar pesawat dari Colombo. Betul lah, memang transfer dan transit ada perbezaan. Transit dan transfer. Transit ni kadang-kadang dia ada 2 sebab. Kadang dia transit untuk ambil penumpang, kemudian dia transit untuk isi minyak. Kalau transfer ni ditukar kapal lah, dia tukar kapal, biasanya kapal kecil kepada kapal besar, ataupun kapal besar kepada kapal kecil. Itu transfer, transit and transfer. Selalu kita terlibat dengan transfer lah. Kadang-kadang je lah kita transit, isi minyak dan juga ambil penumpang. Kadang-kadang kita transit tak turun pun, kita tunggu je. Jadi macam-macam lah. Apabila melibatkan airline ni, kita akan follow lah, setiap airline dia ada tempat-tempat dia transitnya. Dia balik ke induk. Kalau Turkish Airlines, induknya Istanbul dan sebagainya. Kalau Qatar Airlines lupa dah, lama tak naik flight ni. Kalau flight apa lagi, banyak lagi lah yang dia akan balik ke induk. Kalau Malaysia Airlines, induk je ke lain lah. Lupa dah, lama dah tak naik flight. Okey, seterusnya kita bincang menguruskan jemaah sakit yang memerlukan rawatan hospital. Ini antara kerja-kerja tambahan yang mana mutawif ni perlu beri khidmat bakti sepenuh hati kepada jemaah-jemaah kita yang sakit, yang memerlukan rawatan hospital. Ini perkara biasa. Yang mana ahli jemaah kita ni dalam 40 orang, 45 orang akan ada yang uzur, akan ada yang OKU, akan ada yang ada sakit-sakit kronik, yang akan ada yang bawa ubat daripada Malaysia yang perlu rujukan doktor dan sebagainya. Dulu kita ada bawa jemaah dialisis dan sebagainya, yang mana mutawif ni perlu untuk memastikan tahap kesihatan ataupun status kesihatan jemaah kita sentiasa baiklah, yang mana kita akan sentiasa merujuk ke klinik, merujuk dengan doktor dan sebagainya. Dan perkara ni adalah perkara biasa di Mekah, Madinah, boleh ditekan. Cuma kadang-kadang waktunya yang menyedihkan mutawif lah. Waktunya kadang-kadang 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Ini antara cabaran mutawif dalam menguruskan jemaah.
Tiba-tiba dalam satu hari tu, saya bagi contoh, kita dah sampai hotel di Madinah contoh. Di Mekah lah kita sampai contoh. Kita sampai di Mekah, kita buat umrah, jemaah hilang, dalam masa yang sama ada jemaah yang sakit, dalam masa yang sama ada 2-3 orang jemaah yang sakit yang perlu, dan dalam masa yang sama kena pergi hospital, nak urus pergi klinik dan sebagainya. Bayangkan. Mana waktu tidur kita, mana waktu rehat kita. Bila kita dah balik, jemaah hilang, nak kena cari. Bila kita nak tidur je, dapat call jemaah sakit nak pergi klinik. Bila kita nak masuk bilik je, nak kemas lagi, nak kena pergi hospital, jemaah serius dan sebagainya. Ini antara orang kata apa, kekuatan mental dan fizikal yang sangat diperlukan oleh petugas haramai lah dalam kita menguruskan jemaah. Terutama yang melibatkan jemaah yang kecemasan lah. Kita kena immediately bertindak, yang jemaah-jemaah yang sakit ni, kita kena bertindak dengan keadaan segera lah. Jemaah yang sakit, ini perkara biasa, rutin, dan selalunya kalau melibatkan yang serius ni, selalunya kita merujuk ke hospital dengan bantuan pihak wakil kita lah di Mekah Madinah, yang mana kadang-kadang rawatan ni, jemaah kita ni kadang-kadang ditahan sampai berhari-hari, yang koma pun ada, koma sampai tempoh kepulangannya kita tak ikut, maksudnya dia drag lah perjalanan balik dan sebagainya. So macam-macam lah kita akan tengok, kita akan jumpa, kita akan hadapi, kita akan urus jemaah-jemaah kita yang terlibat dengan rawatan-rawatan ataupun hospital, klinik dan sebagainya. Itu antara orang kata apa, rawatan pesakit yang moden. Ada juga kita terlibat juga dengan jemaah-jemaah kita yang sakit, yang memerlukan rawatan secara Islam. Tadi kita memerlukan rawatan moden, pergi hospital, pergi klinik dan sebagainya. Tapi ada juga tambahan-tambahan skop dan juga bidang tugas mutawif tambahan yang perlu kita faham. Ada jemaah-jemaah kita yang perlu rawatan perubatan Islam. Jadi kita tak semua mutawif yang faham, yang pandai, yang pakar dalam bidang ni. Tapi sekurang-kurangnya apabila kita jadi petugas, apabila kita jadi mutawif, kita boleh membezakan sistem sama ada jemaah gini rujuk dengan hospital ataupun rujuk dengan ustaz untuk rawatan secara Islam dan sebagainya. Kita ada satu cerita, kita ada satu kes dulu. Ada jemaah ni dia macam ada something wrong. Bila rujuk di hospital kata tak ada masalah. Balik hotel ada masalah. Bila dah cek dan sebagainya, rupa-rupanya dia ada perlu dirawat dengan cara perubatan Islam. Bila ustaz tengok, selesai. Sebab itulah kita sebagai petugas kita kena faham lah, kena faham walaupun kita tak pandai, dan sekurang-kurangnya kita ada basic ataupun kita faham dah sistem supaya kita boleh merujuk pada pihak-pihak yang pakar lah. Kita tak nafikan ada di kalangan mutawif-mutawif kita yang pakar, sama ada pakar dari segi perubatan Islam ataupun perubatan moden. Kita ada mutawif-mutawif medik, kita ada mutawif-mutawif yang pakar dalam perubatan Islam. Sebab itulah antara tugas-tugas khas yang kadang-kadang diberi oleh syarikat, diberi kepada mutawif-mutawif yang pakar-pakar ni, perubatan Islam, perubatan moden dan sebagainya. Kita sebagai mutawif kita akan hadapi jemaah-jemaah kita yang macam ni, yang kena histeria, yang apa lagi, yang bila sampai Mekah Madinah dia hilang kewarasan dia, tapi bila balik Malaysia dia sihat. Macam-macam lah. Itu banyak pengalaman mutawif-mutawif kita yang selalu bawa jemaah, dia akan jumpa lah perkara biasa ni. Perkara biasa, kita jangan anggap ni luar biasa. Kita sebagai petugas kita kena handle, kita kena selesaikan. Kita tak boleh lari daripada masalah-masalah ni. Dia akan timbul, terutamanya melibatkan hospital dan klinik lah. Ini antara perkara rutin apabila kita jadi mutawif. Okey. Yang ketiga adalah menguruskan kematian. Ini pun antara skop dan juga bidang tugas tambahan kita sebagai mutawif, yang mana kita akan jumpa jemaah-jemaah kita yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk kembali ke rahmatullah dengan kepulangan yang cantik lah di Mekah, di Madinah,
Dan ada juga di kalangan jemaah kita yang dikebumikan di Bakit, di Mekah dan sebagainya. Memang kita sebagai mutawif ni, kita akan melihat jemaah kita pergi balik dan sebagainya dengan indah lah. Dan kita bila kita jadi mutawif ni, kita ibarat macam kita pengiring jemaah. Kita pengiring untuk kita hantar jemaah balik terus. Bayangkan kita balik terus. Start daripada airport tu kita hantar dia balik terus menghadap ilahi dengan jalan pulang yang sangat cantik, iaitu pulang daripada Mekah, pulang daripada Madinah. Kita hantar dia balik terus, balik menghadap ilahi. Dan pengalaman tu hanya ada pada mutawif yang bersama jemaah, yang mana jemaah-jemaah yang dipilih dia mengenali sihat, tiba-tiba sampai sana meninggal dan mati. Jadi dia memberi, orang kata apa, satu runtunan jiwa. Jadi kita yang sebagai petugas je lah yang kita akan rasa bila kita melihat betapa cantiknya kepulangan jemaah kita ni, dia akan memberi satu runtunan jiwa kita sebagai mutawif yang mana kita menguruskan dia, menguruskan penerbangan, menguruskan everything, start daripada airport dan sebagainya, sampailah mengurus dia ke liang lahat. Jadi ini antara kenangan-kenangan terindah lah kita sebagai mutawif, sebagai petugas, dapat mengiringi jemaah-jemaah pilihan Allah ni, menguruskan kematian yang indah. kita menguruskan jemaah, kita tak tahu macam mana. Kalau kita dapat dipilih seperti jemaah tu, alangkah indah kan. Jadi hati kecil kita sentiasa berbunyi, sentiasa berkata-kata seperti mana jemaah yang kita urus tu. Yang mana kadang-kadang kita masuk ke liang lahat, last ni kita nak tutup liang lahat, kita dengan jenazah saja. Kita ibarat macam kita nak bercakap dengan jenazah. Aku pun nak macam ni, contohlah. Jadi ni antara kenangan-kenangan terindah lah, yang memberi kekuatan kepada kita sebagai mutawif, mutaifah yang bertugas dalam mengiringi jemaah-jemaah pilihan ni, jemaah-jemaah yang pilihan yang kita uruskan ni. Jadi ini antara yang memberi kekuatan mental dan fizikal yang kadang-kadang, sebab tu kalau kita lihat ada mutawif kita yang dihina, dimarah, dimaki macam-macam, tapi sebenarnya berkat kesabaran ataupun kekuatan, keazaman ataupun niat ikhlas kerana Allah Ta'ala tu, semua ni dapat ditangani dengan baik. Jadi inilah antara kekuatan-kekuatan yang kita tak dapat nak gambarkan dengan perkataan. Kita lihat komen, jika ada jemaah yang sakit tiba di airport Jeddah dan Madinah, nak buat macam mana? Jika ada jemaah yang sakit tiba di airport Jeddah, Madinah, nak buat macam mana? Kalau macam ni, kalau melibatkan jemaah di airport ataupun dalam flight ataupun sebagainya, semua ni adalah tindakan ataupun SOP dalam airline. Kalau dalam airline, kalau jemaah sakit, kalau jemaah meninggal, airline tu yang akan ambil alih, dia ada SOP-nya. Contohnya kita pernah hadapi jemaah meninggal dalam flight, dia jemaah yang sakit, emergency, semua airline dah ada SOP yang mereka telah adalah. Jadi kita just follow aja. Bukan kita just bantu, tapi SOP ni dah ada dalam flight. Tapi kalau dekat airport ni kita cuba, kalau dekat airport ni maksudnya kita belum melibatkan airline. Jadi melibatkan, maksudnya dekat airport ni kita masih boleh merujuk dengan pihak muasasah, pihak wakil kita lah di Mekah ataupun di Madinah. Setakat mana kita boleh bantu dan sebagainya. Yang mana melibatkan muasasah, dia akan ambil alih lah. Kita sebagai petugas ni, sebagai mutawif ni, kita boleh merujuk dengan pihak muasasah. Kalau dekat Madinah, kalau dekat Madinah kat Mekah ni biasanya pihak muasasah kita akan ambil alih lah. Wakil kita kat sana akan ambil alih sebab kita pemegang visa dia orang yang akan bantu everything, ahli jemaah dia orang. Kita ni pelanggan dia orang. Dari segi kematian dan sebagainya, kita sebagai leader ni kita bantu je lah. Semua ni telah ada, cuma kita lapor, tindakan-tindakan ni semua dia orang akan buat, kita just follow, prepare documentation, siapkan pasport, bawa waris dan sebagainya. Itu antara kalau berlaku dekat airport, dekat Mekah, Madinah lah. Kalau dekat Malaysia kita ambil alih lah. Okey, kita lihat pula komen, adakah mutawif boleh claim perbelanjaan menguruskan jemaah dari Tiram Travel, contohnya untuk tambang, teksi, pergi hospital dan sebagainya. Untuk urusan teksi dan sebagainya adalah tanggungan sendiri sebenarnya.
Cuma untuk maklumat, untuk bayaran hospital dan sebagainya, kalau kita pemegang visa umrah semua, kita tak perlu bayar apa-apa pun 1 sen. Cuma yang jadi isu sekarang adalah pemegang visa turis yang mana kita perlu mendahului bayaran sendiri yang kita claim kemudian dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan bincang dalam siri yang lain insyaAllah. Abi Muhyah cakap, bagi mereka yang selalu ada appointment dengan doktor di Malaysia atas masalah kesihatan, adakah diwajibkan untuk medical record Malaysia ke Haramain? Wajib. Kita perlu bawa record, maksudnya jemaah perlu bawa record rujukan doktor supaya doktor di Makkah atau Madinah dia ada history record tindakan awal. Jadi sebab tu perlu bawa lah. Memang wajib lah, international kan. Medik ni international. Jadi rujukan ni membantu untuk doktor yang ambil alih tu untuk tindakan susulan seterusnya dari segi ubat-ubat yang digunakan, rawatan-rawatan dan sebagainya, macam-macam lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita bawa jemaah kita untuk merujuk di klinik ni, doktor akan tanya history dia. Jadi kita sebagai petugas, kita sebagai group leader, kadang-kadang kita pun tak faham ahli jemaah kita ni yang sakit ni, history dia bla bla bla. Jadi kita kadang-kadang kita bawa lah waris dia lebih faham tentang history penyakit dia dan sebagainya lah. Jadi kita cuba bantu doktor untuk dapatkan gambaran yang jelas lah tentang penyakit ni sebelum dia buat rawatan dan sebagainya. Kalau ada doktor yang dengar dalam ni boleh komen betul tak apa yang saya cakap ni, sebab saya bercakap atas experience, saya tak ada knowledge tentang medik. Boleh komen. Okay, seterusnya kita teruskan kepada jemaah yang hilang. 4. Jemaah yang hilang ni adalah perkara biasa sebenarnya, bukan perkara luar biasa. Hilang di Mekah, hilang di Madinah, hilang jumpa, hilang 2-3 jam, hilang 2-3 hari, hilang 2-3 bulan, hilang terus pun ada. Macam-macam lah. Jadi kita sebagai group leader, sebagai mutawif, sebagai mutawifah, kita tak dapat elakkan jemaah kita hilang, sesat dan sebagainya, cuma kita cuba kurangkan dengan kita ambil langkah-langkah keselamatan yang kita selalu pesan kepada jemaah, pakai name tag, pakai sling bag, bergerak dalam kumpulan, bawa business card, then make sure safety, kalau bergerak tu jangan bergerak, kalau nak pergi ke mana-mana tu, kalau jemaah wanita tu jangan naik teksi kena pastikan naik teksi bersama jemaah lelaki dan sebagainya. Banyak lagi panduan-panduan yang kita beri, panduan tip dan sebagainya untuk elakkan kehilangan ni, untuk mengurangkan jemaah hilang, tersesat dan sebagainya. Kita bagi guideline dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya jemaah ni hilang, kita kena buat tindakan lah, sama ada mencari, report pada pihak muassasah, report pada balai polis dan sebagainya. Tapi selalunya yang hilang ni jemaah kita ni dia tak balik hotel. Yang kadang-kadang dia suka stay dekat hotel. Kemudian yang hilang ni selalunya dia sesat. Banyaklah kaedah-kaedah yang kita selalu buat, kita call, kita cari dan sebagainya. Ini perkara biasa. Ini antara skop dan juga tambahan kerja kita sebagai mutawif di sana mencari jemaah hilang. Sebab tu skop ni tak ada dalam bidang tugas kita, tapi mencari jemaah hilang ni antara tugasan rutin. Tugasan rutin. Lagi-lagi mutawif yang baru. Mutawif yang baru ni memang sedikit cabaran lah. Dia nak mencari jemaah dan sebagainya. Mana pula dia pun masih baru, tak dapat jangka di jemaah hilang. Tapi mutawif yang berpengalaman ni dia boleh agak. Kalau jemaah hilang, kat mana jemaah tu ada, dia boleh agak sebab dia experience, dia tahu. Dia boleh cari pop, jumpa. Kalau dekat Kubak hilang, dia ada agak, mesti dekat toilet. Pergi jumpa, mesti kat sini. Pergi jumpa dekat Kubak. Kalau jemaah baru, dia tak boleh nak agak. Kalau mutawif baru, dia tak boleh nak agak sebab dia tak ada pengalaman. Jadi macam-macam lah. Jadi untuk kurangkan jemaah kita hilang di tempat-tempat ataupun tempat-tempat ni lah, tempat-tempat yang crowd ni, di Quba, di Bil Ali dan sebagainya, di masjid, di Makkah, di Madinah. Jadi kita kena fokus lah dalam memberi maklumat, taklimat dan sebagainya, dan untuk menguruskan jemaah kita sebaik mungkin. Jemaah hilang ni bukan luar biasa, ini perkara biasa, rutin ataupun skop tambahan yang mana kita sebagai group leader nak kena manage, nak kena uruskan. Jangan bimbang, jangan risau, perkara ni memang akan jumpa. Okey, insyaAllah ni antara job tambahan kita, jemaah hilang. Kita cuba selesaikan, ada step-step je lah. Kalau tak dapat selesai sangat, kita kena rujuk dengan pihak
pihak wakil kita di Mekah Madinah lah. Dia ada option lain untuk bantu lagi. Di samping tu sebenarnya kita ada grup Telegram di Mekah Madinah yang mana kadang-kadang katalah jemaah kita hilang, kita ada gambar mereka, kita masukkan dalam grup Telegram antara petugas-petugas kita, semua masing-masing melihat dan nanti sama-samalah cari. Katalah di Mekah kita ada lebih kurang 30 orang mutawif yang berada dalam masa yang sama, kita send, jadi dalam masa sama 30 orang grup leader tengok-tengokkan, kalau jumpa dia snap masuk dalam grup, ada di mana kita boleh ambil jemaah kita. Dan begitu juga mungkin jemaah yang lain, kumpulan yang lain dia akan update juga perkara yang sama. Kalau kita terjumpa, kita bantulah. Maksudnya kita tak keseorangan. Kita bersama-sama dengan grup leader yang sama berada di Mekah, yang berada di Madinah untuk membantulah. So ini antara satu sistem yang diwujudkan dalam memudahkan kita menguruskan jemaah hilang dan sebagainya. Salah satulah, ada banyak benda lagi. Kebaikan grup Telegram yang mana kita buat, grup WhatsApp mutawif di Mekah Madinah, banyak membantu. Bukan kita jemaah hilang, barang hilang pun kita kadang-kadang kita share, kita dapat jumpa dan sebagainya. Handphone hilang, duit hilang, beg hilang dan sebagainya. Kes kemalangan. Yang kelima, kes kemalangan. Kemalangan ni sebenarnya jarang berlaku, tapi kadang-kadang berlaku. Contohnya kemalangan bas semasa ziarah. Bas semasa ziarah. Sama ada teruk tak teruk je. Kemalangan kenderaan, kemalangan apa lagi, kemalangan jemaah kena kadang-kadang berjalan kaki kena langgar. Berjalan kaki nak pergi masjid ni dilanggar oleh kereta dan macam-macam. So biasanya melibatkan kemalangan ni kita kena libatkan pihak muassasah lah. Muassasah yang di bawah, yang atas, maksudnya kita di bawah tanggungjawab muassasah yang kita lantik. Syarikat, contohnya syarikat A lain nanti muassasah A. Jadi muassasah A akan handle everything lah. Sama ada teruk ke tak teruk ke, kita uruskanlah dengan orang, kita kena lapor dan sebagainya. Sebab ni adalah di bawah tanggungjawab pihak sana. Di samping kita ada wakil Mekah Madinah yang kita perlu buat tindakan. Ataupun kalau ada kalau jemaah kita ada insurans dan sebagainya, insurans tambahan lah, dan juga insurans syarikat yang mana kita perlu ambil maklum, report polis dan sebagainya, report itu, dokumentasi dan sebagainya, kita perlu ambil buat tindakan supaya perkara-perkara ni kita boleh buat tindakan kemudian, claim dan sebagainya. Ini perlu kita buat lah, gambar dan sebagainya. Ini antara skop dan juga tambahan kerja-kerja kita yang tidak ada dalam skop tapi kadang-kadang kita perlu buat lah sebagai group leader, sebagai mutawif, yang perlu kita fokus, yang perlu kita beri perhatian sekiranya berlaku. Sekiranya berlaku. Contoh-contoh yang lain, kadang-kadang bila kita berlaku kemalangan, kadang-kadang pihak berkuasa dia nak dapatkan PI form. PI form ni package information, yang mana kadang dalam PI form tu ada semua rujukan-rujukan yang perlu kita prepare, documentation dan sebagainya, yang mana membantu pihak berkuasa untuk dapatkan detail everything lah. Kita sebagai orang perantaran bagi pihak syarikat lah, bagi pihak jemaah dan sebagainya. Ini antara perkara tambahan yang perlu kita beri perhatian. Okey, ini contoh laporan beg kalau beg hilang. Kematian, tadi kita dah bincang urusan kematian, kemalangan, kematian, 3, dan seterusnya penerbangan delay. Penerbangan delay ni kita dah bincang sebelum ni. Cuma kita nak highlight sekali lagi, sekiranya ada berlaku penerbangan delay, sama ada delay daripada Malaysia ataupun delay daripada Madinah ataupun delay daripada Jeddah. Ini adalah perkara yang biasa yang mungkin berlaku, yang mana kalau delay, kadang-kadang delay beberapa jam, kadang-kadang delay sampai setengah hari, kadang-kadang delay sehari, kadang-kadang delay 2 hari ataupun 3 hari terpulang. Tengok keadaan airline dan sebagainya, yang mana kita pernah ada case delay dekat tempat transit, yang mana flight kita yang kita naik tu, masa tu kita ambil flight, saya tak ingat flight apa, tapi flight tu delay sebab ada isu kerosakan Maldives ke tak silap saya. Jadi delaynya lama sampai 3-4 hari, yang mana jemaah akan membuat macam-macam tuntutan lah, dari segi bilangan hari kurang, dari segi tuntutan lain, cuti lah apalah, dia terganggu dengan cuti, jadual pergerakan, macam-macam implikasi yang berlaku sekiranya delay. Jadi kita sebagai group leader, sebagai mutawif,
kita kena hadap perkara ini dengan berhemah lah, sebab perkara ni perkara-perkara di luar jangkaan yang mana melibatkan jemaah kita yang tidak selesa lah dengan situasi yang berlaku. Jemaah faham situasi ni, tetapi pada siapa dia nak rujuk, pada siapa dia nak mengadu, melainkan kepada mutawif. Terutamanya apabila berlaku di Mekah dan Madinah. Kalau di Malaysia tak ada masalah, boleh settle lagi, taklah serius sangat. Boleh rujuk direct ke pejabat, jemaah boleh rujuk direct ke pejabat tanpa melalui mutawif. Tapi kalau berlaku di Mekah, Madinah, hanya kepada mutawif. Yang mana mutawif pun sebenarnya dia ada limitation dia ada bidang kuasa dia terhad dia punya kuasa dia. Sebab bab melibatkan airline, bab booking dan sebagainya ni semua adalah aturan daripada pejabat. Apabila jemaah force mutawif itu dan ini dan sebagainya, mutawif tak boleh buat keputusan. Mutawif hanya menunggu keputusan, menunggu arahan. Dia akan urus apa yang diaturkan oleh pejabat. Jadi jemaah force. Jadi stres lah. Jadi stres, mutawif kena banyak sabar kat sini. Banyak kena memberi pendekatan kepada jemaah yang berlaku situasi macam ni dan sebagainya lah. Banyak kena cool down jemaah, kena banyak kepakaran jemaah mutawif kita perlu digunakan pada saat-saat ini. Lagi-lagi melibatkan delay yang banyak hari lah. Lagi-lagi jemaah kita yang kadang-kadang terikat dengan cuti dan sebagainya, nak kena balik lah, apalah, macam-macam. Jadi mutawif kena banyak kalau sahabat kita ada kata banyak kena buat solat sunat taubat. Solat sunat macam-macam lah, minta Allah mudahkan urusan kita dalam urusan penerbangan, balik dan sebagainya. Waalaikumsalam Nur Faizah kita. Okey, ini tentang penerbangan delay. Kita tak bincang, cuma kita bagi gambaran saja. Jadi ini antara situasi yang mungkin berlaku kalau kita bertugas sebagai mutawif, ataupun kalau ada jemaah-jemaah kita ataupun mutawif kita ataupun petugas kita, mutaifah kita yang pernah melalui saat-saat yang saya cerita ni, boleh kongsikan. Kita nak tengok perbincangan pagi ni. Wang kontingensi. Kita dah bincang sebelum ni, tapi saya nak highlight lagi sekali kontingensi, wang yang diberi oleh syarikat untuk persiapan tentang perkara-perkara yang di luar jangkaan, iaitu melibatkan tipping bas, driver bas, Mekah, Madinah, Mekah, ke airport, ke hotel, ziarah dan sebagainya. Wang yang melibatkan portal pihak hotel untuk transfer daripada hotel ke bas ke hotel, di hotel Mekah, di hotel Madinah. Wang untuk urusan lebihan bagasi untuk airport, untuk memudahkan untuk pergerakan lagi dan sebagainya. Dan wang kontingensi yang lain lah, lain-lain. Ini antara perkara-perkara yang perlu di bajet dengan sebaik mungkin oleh petugas kita, kerana wang yang diperuntukkan ni terhad. Jadi kena pandai-pandailah bajet, kena pandai-pandailah manage kewangan yang terhad ni supaya cukup-cukup untuk perkara-perkara yang kita sebut tadi. Sebab apa? Kalau tak cukup pun kena cukupkan juga. Kalau tak cukup pun kita kena bincang, kita tak boleh minta dengan pejabat. Kita tak boleh claim dengan pejabat, kita kena manage, kita kena buat collection, kita kena minta persetujuan, kita kena bincang dengan jemaah supaya benda ni dicukupkan. Sebab biasanya syarikat memberi ruang kontingensi ni mengikut perangkaan dan bajet yang normal, yang standard, yang telah dikira secara, orang kata apa, secara praktikal lah, yang munasabah, yang praktikal, yang biasa kita amalkan. Yang mana kalau tak cukup tu mesti mutawif ni belanja ataupun menguruskan keuangan ni dengan bajet ataupun pembelanjaan yang tidak cantik lah. Jadi bagaimana untuk belanja wang kontingensi dengan cantik, dengan bajet yang betul, kena rajin-rajin lah berbincang, berjumpa dengan mutawif kanan, bagaimana nak manage wang kontingensi ni dengan betul, dengan baik, dengan cukup-cukup. Macam tu. Bukan senang sebab biasanya tak cukup. Jadi bila kita sebagai mutawif ni, kita pandailah kena manage. InsyaAllah cukup, don't worry. Okay, itu berkenaan dengan wang kontingensi. Kemudian borang maklum balas. Borang maklum balas ni sebenarnya ada dua. Satu, borang maklum balas daripada kita sebagai petugas, sebagai mutawif, sebagai mutaifah. Yang kedua adalah borang maklum balas pelanggan, iaitu kita beri kepada jemaah kita. Dua borang maklum balas ni kita kena pulangkan kembali kepada syarikat untuk syarikat menilai tentang sesuatu package, tentang
tentang apa-apa sajalah yang disoal dalam borang maklum balas tu untuk diorang melihat, mengkaji dan juga membuat keputusan dan sebagainya. Melihat data, menganalisis dan sebagainya. Okey, ada di kalangan ahli jemaah kita yang bertanya kadang-kadang, dia kata tak ada ke borang online, maklum balas online? Mungkin buat masa ni belum, mungkin akan datang ada. Cuma kita lebih meraihkan pada pakcik-makcik kita yang tak ada phone mungkin ataupun internet dan sebagainya. Jadi kita buat kaedah form lagi, kita buat kaedah kertas lagi. Jadi just tick dalam skala tu ataupun buat catatan yang dipulangkan kepada petugas untuk petugas pulangkan kepada syarikat. Sebenarnya maklum balas ni banyak kaedah yang diberi oleh pelanggan. Sama ada kadang-kadang selain daripada borang ni, sebenarnya borang ni untuk memenuhi SOP khidmat pelanggan. Tapi sebenarnya maklum balas ni dikaji atau dinilai oleh macam-macam angle oleh syarikat, iaitu kajian atau maklum balas melalui media sosial, daripada email, daripada surat sama ada surat layang ataupun tak layang, daripada call, mana kadang-kadang khidmat pelanggan kita call one by one untuk kita dapatkan feedback. Sebenarnya call ni yang paling tepat sebenarnya, cuma tak mungkin kita tak akan call lah semua pelanggan kita semua sekali, tak mungkin. Cuma kita akan call in case kalau grup-grup kita tu ada masalah-masalah yang timbul. Jadi biasanya dia akan call lah, sama ada dia call random atau call one by one. Setiap pelanggan, setiap jemaah, setiap kumpulan yang hadapi masalah tu. Dan banyak lagi lah borang maklum balas. Yang paling kita bimbang, yang kita paling risau, yang paling kita tidak nak dia berlaku adalah maklum balas secara publik. Maklum balas secara publik. Kalau maklum balas positif, terbaik. Kita suka. Mana-mana syarikat pun suka sebab dia memberi input yang positif kepada syarikat dari segi marketing, dari segi publicity, dari segi reputasi dan sebagainya. Tapi yang kita bimbang adalah maklum balas negatif yang dipublishkan, yang mana kadang-kadang kita tak boleh sah, kebenarannya tu belum dapat disahkan lagi. Tapi bila dah dipost ataupun bila dia dah publish ke public, pastinya dia akan jadi lebih parah lah, walaupun dia belum disahkan kebenarannya. Maklum balas negatif tu sama ada perlu disiasat dan sebagainya. Jadi dia akan jadi negatif dan yang mana dia melibatkan imej syarikat. Yang mana kita sangat risaulah dengan isu ni. Sebab tu kita kalau ada yang komen di media sosial ni kita cuba sedaya upaya untuk kita selesaikan sebaik mungkin, terutama yang negatif. Yang positif ni okey lah, bagus lah untuk syarikat. Jadi antara trend zaman sekarang lah yang memberi sedikit cabaran kepada kita lah, mana-mana syarikat pun, travel agent dan sebagainya. Kalau pelanggan kita tak puas hati, dia terus ke public, jadi jenuh lah. Mutawif lagi-lagi, mutawif yang terlibat nak menjawab dan sebagainya. Ini antara perkara yang lumrah. Jadi kita sebagai petugas, sebagai mutawif, sebagai mutawifah, kita kena berhati-hati dengan pelanggan kita yang orang kata apa, yang mudah untuk dia mengadu pada public, bukan mengadu pada syarikat, mengadu pada public. Jadi mengadu public ni dia akan memberi implikasi yang banyak lah, macam-macam lah. Itu antara trend zaman sekarang yang kita perlu fokus lah, supaya tidak berlaku lah perkara-perkara yang tak diingini. Okay, pemilihan mutawif kita tak bincang, kita dah bincang sebelum ni, iaitu kita melalui proses-proses yang telah ditetapkan, iaitu kita kena hadir bagi mutawif-mutawif yang baru lah, kita kena hadir khusus mutawif macam kita buat sekarang ni. Kita kena melalui proses praktikal dan kita melalui mentor dan kita dicadangkan dan sebagainya. Ini proses biasalah pemilihan mutawif. Okay, kemudian elang mutawif bertugas. So, setiap syarikat dia memberi elang kepada mutawif. Ada setengah syarikat dia memberi elang secara langsam, bukan by group. Ada setengah syarikat dia memberi elang secara by pack ataupun by jemaah, by passenger. Contohnya kalau satu jemaah dia bagi contohlah, satu jemaah 100, dia bawa jemaah 40 orang, mungkin dia bagi 4,000 contoh. Ada syarikat dia memberi elang secara harian, iaitu melibatkan bilangan hari mutawif terlibat. Kalau pakej 15 hari dia bayar 15 hari punya rate. Kalau dia bayar pakej tu 12 hari dia bayar untuk rate 12 hari dan sebagainya.
dan pelbagai lagi lah dengan insentif, dengan komisen dan sebagainya. Ini antara yang perkara-perkara yang biasa apabila kita terlibat sebagai mutawif dan juga wakil. Ini antara perkara-perkara yang biasa. Etika pakaian. Etika pakaian ni sebenarnya bila kita bertugas ni adalah satu perkara yang penting, yang mana dia melibatkan imej syarikat, identiti syarikat, yang mana setiap syarikat walaupun di Malaysia, walaupun di dunia yang mana yang menguruskan jemaah umrah, setiap travel agency, setiap negara dia ada identiti syarikatnya ataupun pakaian rasmi syarikat lah. Contoh-contoh lah, ini contoh. Kita dah bincang panjang lebar etika pemakaian. Jadi pakaian sebenarnya dia melibatkan imej. So melibatkan imej ni, kita nak petugas kita nak mutawifah kita supaya menjaga imej yang mana kita berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan jemaah, supaya kita jagalah penampilan kita, supaya kita berhadapan dengan jemaah kita, yang mana kita kena respect lah dengan pelanggan kita. Kalau kita pakai lebih kurang, pakai kain batik, contoh pakai kain batik pula, pakai kain melekat contohnya macam dalam gambar ni kan. Jadi ibarat macam kita tak respect pelanggan kita, jemaah kita. Jadi kita sebagai wakil syarikat, kita membawa imej lah. Lagi pula kita sebagai petugas, kita pula sebagai pembimbing, pastinya kita kena jaga penampilan kita. Contohnya macam dalam gambar ni berseluar jeans dan sebagainya, tidak sesuai lah dengan kita sebagai petugas haramain. Jadi kita pastikanlah ni antara kita antara contoh lah, ni antara contoh. Okey. Kemudian selesai sudahlah tentang kita punya SOP ataupun highlight kita petang ni. Pagi Syawal, pagi 3 Syawal, tentang proses dan juga SOP secara keseluruhan kita simulasi kita sebagai mutawif untuk bertugas kepada ahli jemaah kita sebaik mungkin, insyaAllah. Dan kita lihat komen daripada Cemcar kita, borang maklum balas disediakan oleh Tiram ke? Disediakan oleh syarikat ke? Ya, borang maklum balas ni standard disediakan oleh syarikat. Kita berilah kepada jemaah kita dan kita dapat kembali, kita pulangkan kepada syarikat untuk syarikat tengok balik apa masalah-masalah ataupun di sejauh mana package yang dibuat berjalan dengan baik dan sebagainya. Contoh soalan-soalan dalam Baruk Malas tu, soalan balas berkenaan dengan makan minum, berkenaan dengan hotel, berkenaan dengan transport, berkenaan dengan mutawif, berkenaan dengan program dan lain-lain hal lah. Jadi jemaah boleh bagi penilaian dalam bentuk skala Likert. Kalau tak okey, kenapa? Jadi banyaklah benda-benda yang syarikat nak tengok untuk nak pasti, untuk nak analisa sejauh mana package yang dibuat tu okey ke, tak okey ke, kalau tak okey kat mana yang tak okey dan sebagainya. Tu sangat membantu borang maklum malas, yang mana kadang-kadang mutawif kita abaikan ataupun buat sikap indah tak indah, remeh. Jadi sebenarnya borang balas ni sangat pentinglah bagi syarikat. Sama-sama, insyaAllah. Jadi kita dah selesai sesi perkongsian kita untuk pagi ni, dan mungkin kita ada siri-siri yang seterusnya yang kita akan bincang, insyaAllah. Dan mudah-mudahan sedikit perkongsian ni dapat memberi gambaran kepada bakal-bakal petugas kita untuk mengiringi, membimbing jemaah, menguruskan jemaah dan sebagainya lah, dengan baik, dengan ikhlas, dengan selamat, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam siri-siri penerangan saya sebagai petugas haramain. Mudah-mudahan dia memberi manfaat, dan insyaAllah saya cuba kongsikan dalam YouTube setiap penerangan dan siri-siri ini supaya dia memberi simpanan dan juga rekod lah kepada bakal-bakal mutawif kita yang mungkin akan lihat kembali ulang kaji dan sebagainya, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Syawal, maaf zahir dan batin. Salam rindu Rasulullah, salam rindu Baitullah, salam Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.